والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مؤلف الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا معلم رب حكمة علمني وربي أدخلني مدخلا صدق وأخرج مرجا سر واجعلني من لدنك نصيرا أقدم إليك بين ذلك كله. Baik, pertama-tamanya mari kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala untuk perhimpunan pada malam ini. Sama-sama dalam memperingati di antara kisah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana hari di antara yang diulang tahun ini hal keadaan disambut pada setiap tahun dan hal keadaan berkekalan mungkin disampaikan hari kiamat insya-Allah. Di mana di antara dia merupakan satu perkara yang agak pelik, di mana di antara hari kelahiran itu disambut setelah Tuhan yang mempunyai tarikh itu telah pun wafat. Biasanya orang sambut Maulid Rasul, orang akan sambut hari ulang tahun ini ialah pada hari dalam keadaan masih hidup. Tetapi kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah lepas daripada dia wafat pun orang memperingati di antara hari kesejarah, di antara kelahiran pada 12 Rabiul Awal. Kalau kita nak ceritakan satu persatu dalam manaqib seperti mana dalam Sirah Ibn Hisham dia menceritakan tentang satu persatu, saya rasa dia agak terlalu panjang. Bila mana kita nak bahaskan di antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hal keadaan mula-mula di awal-awal nur yang dijadikan oleh Allah Taala. Awwalu ma khalaqallahu ya Jabir nuri. Awal-awal yang dijadikan oleh Allah Taala itu adalah nur, cahaya aku. Allah jadikan dulu cahaya Muhammad lalu dalam keadaan dia berligar di antara dalam sekitar 2000 tahun di dalam syurga. Berpusing-pusing cahaya itu di dalam syurga. Pada awal daripada kejadian Adam AS, lalu keadaan cahaya itu dilihat oleh Adam dan terpapar tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daripada di antara cahaya yang dia ada buat, di antara cahaya nur Rasulullah 2000 tahun yang berkisar daripada dalam syurga ini. Lalu dalam keadaan daripada nur itu apabila telah matang daripada nur itulah dijadikan sekalian daripada roh-roh manusia ini tadi. Termasuk daripada roh para nabi dan para wali, para ulama'. Maka dengan sebab itu hal keadaan kalau kita tengok kita punya jasad ini yang terbuat dia daripada air, api, angin dan tanah merupakan daripada barang yang daripada nasab keturunan Sayyidina Adam. Adapun roh ini dia merupakan pantulan nur yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan di antara bapa bagi segala roh. Sebab itu Rasulullah menyatakan ana abul arwah wa adamul abul bashar. Aku bapa bagi segala roh, Adam itu bapa bagi segala kemanusiaan. Maka dipasangkan di antara roh bagi Nur Muhammad itu sendiri dalam keadaan ke dalam jasad manusia. Di mana kalau seandainya manusia itu kalau tidak ada jiwa dia hal keadaan orang yang kasih dan cinta kepada Muhammad, maka dia termasuklah di kalangan di antara orang-orang yang telah terputus di antara cahayanya, di antara cahayanya dengan cahaya Rasulullah. Maka dengan sebab itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari di antara kelahirannya yang bawa dia kepada rahmatan lil alamin itu hal keadaan lahir saja tubuh mulia itu tadi dia boleh berlaku perubahan seluruh daripada dunia. Api yang disembah beribu tahun dalam keadaan dia boleh padam. Kalau nisbah di antara benda berlaku, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab hikayat Nur Muhammad, apabila di antara hal keadaan jatuhnya benih Abdullah ke dalam rahim Aminah, lalu pada ketika itu ikan-ikan di lautan dalam lantas berjumpa di kalangan mereka memberi salam dan memberitahu bahawa 9 bulan lagi akan lahirnya rahmatan lil alamin. Burung-burung di udara lantas memberi salam di kalangan mereka nak beritahu bahawa Muhammad akan lahir. Seluruh binatang dan makhluk menghitung di antara hari kejadian Muhammad hingga hari Muhammad dalam keadaan dilahirkan. Yang ini kelebihan Rasulullah. Bahkan di antara pendeta-pendeta Yahudi sebelum di antara kelahiran Rasulullah, hal keadaan meletakkan di antara ada di kalangan anak orang-orang jahiliah yang pada ketika itu menganggap mungkin anak dia yang bernama Muhammad inilah yang bakal dalam keadaan menjadi rahmatan lil alamin. Kalau mengikut dalam Sirah Ibn Hisham sebelum daripada lahir Rasulullah, orang yang bernama Muhammad ada 14 orang dalam Mekah. Ada setengah pendapat kata tidak ada yang nama Muhammad ini melainkan Rasulullah. Tapi dalam Sirah Ibn Hisham dia mengatakan ada 14 orang. Masing-masing akan mengandaikan bahawa anak dia inilah yang bakal menjadi rahmatan lil alamin. Tetapi tidak keganjilan yang berlaku pada peringkat irhas, yakni barang yang dikurniakan mencari bagi adat dan akal ketika sebelum ditabalkan menjadi nabi dan rasul, yakni perkara yang luar biasa berlaku yang dinamakan irhas, menunjukkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib inilah merupakan di antara pilihan yang datang daripada Allah. Di mana di antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok daripada nasab dan keturunannya, di mana kalau kita tengok Abdullah adalah orang yang pada ketika dalam keadaan terputusnya agama. Satu zaman dinamakan dia zaman fitrah.
Di mana hal keadaan pada ketika itu dalam keadaan terputusnya wahyu dan kenabian daripada zaman Nabi Isa berhal keadaan masa yang terlalu lama. Lalu pada ketika itu orang ada di kalangan mereka yang mempertikaikan di antara bapa Nabi dan mak Nabi. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dia mengatakan bahawa di antara nasab keturunan aku yang sampai kepada Sayyidina Ibrahim AS ini ialah mereka-mereka yang tidak pernah menyembah berhala, yang tidak melakukan zina, yang tidak minum arak, yang tidak menanam anak perempuan mereka hidup-hidup, yang hal keadaan mereka ini dalam keadaan tidak berjudi dan tidak beriba. Dipilihnya daripada keturunan di antara Abdullah Abdul Muttalib ini dan dipilih daripada keturunan Abdul Wahab, yakni mak kepada bonda kepada Nabi SAW. Bila di antara ada setengah orang mengatakan bahawa mak bapak Nabi begini, maka kita kalikan tuhmahan dalam bentuk macam tu. Adakah dia boleh membuktikan bahawa di antara bapa Nabi pernah mengerjakan kerja-kerja syirik dan membuat amalan-amalan jahiliah? Sebelum daripada kedatangan Rasulullah SAW, orang Arab ni tuan-tuan, dia orang tengok hal keadaan mengadukan nasib mereka pada tilik anak panah. Kalau tuan-tuan dengar cerita yang terdahulu, orang menceritakan bagaimana Abdul Muttalib dalam keadaan menazar kalau seandainya hal keadaan dia akan menazar di hadapan Kaabah, dia akan korbankan salah seorang daripada 10 adik-beradik Abdullah bapa kepada Nabi. Lalu satu ketikanya dipanggilnya anak-anak dia yang 10 ni tadi, diambilnya 10 panah lalu ditaruh nama anak-anak ni. Bila ditaruh dekat nama anak-anak ini tadi, maka dipilih salah satu nama anak yang mana yang akan dihal keadaan dikorbankan di hadapan Baitullah. Bila tarik di antara panah yang pertama, maka terkena kepada Abdullah. Maka Abdullah akan dikorbankan di hadapan Baitullah. Ya. Kemudian lepas daripada itu, ketika dalam keadaan hari yang mereka nak korbankan Abdullah, datanglah di antara tukang tilik bahawa jangan kamu korbankan akan Abdullah ini. Cuba hal keadaan buat undian kali yang kedua, di mana buat 2 anak panah, yakni Abdullah 1, kemudian dengan 10 ekor unta. Lalu pada ketika tarik anak panah terkena lagi kepada Abdullah. Maka Abdullah ketika nak dikorbankan ditambahkan lagi 10 ekor unta. Jumlahnya di antara 20 ekor unta dengan satu anak panah dan satu lagi dengan nama Abdullah. Lalu ditarik anak panah terkena lagi pada Abdullah. Kisah ini berulang hingga 10 kali tuan-tuan. Nisbah di antara pada ketika itu di antara hingga ke 100 unta di antara ekor unta nak ditarik nama dengan Abdullah. Baru terlepas pada seekor unta terselamat Abdullah daripada dikorbankan pada ketika itu. Kenapa di antara Abdullah itu diletakkan sistem dalam bentuk begitu? Yang pertama nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa Abdullah bukan orang yang biasa. Hal keadaan Abdullah merupakan di antara orang yang di bawah pemeliharaan Allah, di mana di antara di belakang tulang sulbi dia menanggungkan di antara beberapa benih, yang benih itu kalau dijatuhkan ke dalam benih dalam rahim Aminah, akhirnya dia akan menjadi satu di antara manusia yang bergelar Muhammad, yang akan digelarkan sebagai Sayyidul Mujahidin wa Imamul Muttaqin wa Imamul Muttaqin Sayyidul Mursalin, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu dipelihara, nak cerita betapa mahalnya. Di antara betapa mahalnya benih yang ditanggung oleh Abdullah di dalam sulbi dia, kerana hal keadaan dalam sulbi itu, kalau tak dia kata benih itu dikeluarkan, dia akan menjadi di antara luar satu manusia yang akan menjadi rahmat bagi sekalian daripada alam. Ini maksudnya. Bila takdir kata dalam keadaan maka dipilih, maka terkenalah pada anak panah unta. Maka di antara Abdul Muttalib pun mengkorbankan 100 ekor unta dia dalam keadaan kerana menebus bagi kehidupan, yakni Abdullah bapa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ya, itu asal daripada kisah dia begitu. Sebelum daripada dalam keadaan berlakunya di antara hal keadaan sebelum berlakunya di antara perkahwinan dengan Aminah dengan Abdullah. Abdullah yang hal keadaan merupakan banyak di antara menjadi kegilaan bagi gadis-gadis yang ada dalam masyarakat. Hingga satu ketikanya saat benih itu nak jatuh ke dalam rahim Aminah, satu perempuan telah pun bersolek-solek hal keadaan nak memperdaya bagi Abdullah, nak tarik Abdullah masuk ke dalam rumah, lalu nak mengadakan hubungan kerana dihendakkan di antara satu zuriat keturunan bersama dengan Abdullah. Bila tiba di antara dekat rumah perempuan yang bersolek ini tadi, dia cuba dalam keadaan tarik Abdullah. Lalu lantas Abdullah melajukan perjalanannya terus pergi ke rumah Aminah. Kemudian duduk di rumah sewa Abdul Wahab pada ketika itu. Begitulah di saat itulah jatuhnya detik pertama di antara pertemuan Abdullah dan juga Aminah, yang akan mencetuskan di antara pertemuan dua ini akan melahirkan rahmatan lil alamin. Yang ini kelebihan Rasulullah. Sebelum zaman kedatangan Rasulullah ni tuan-tuan, orang jahiliah ni dalam keadaan dia punya perangai Masya Allah.
Antara salah satu di antara perkara yang zalim dilakukan oleh orang jahiliah ialah mereka menanam anak perempuan mereka pada hidup-hidup kerana di antara bila mana membela anak perempuan ini mendatangkan malang. Dia berbeza dengan zaman Fir'aun. Zaman di antara jahiliah yuzabbihuna abna'akum wa zaman Fir'aun yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Zaman Fir'aun mereka membunuh anak laki-laki, mereka menghidupkan anak perempuan. Zaman jahiliah mereka menghidupkan anak laki-laki, membunuh anak perempuan. Maka dia terbalik di antara dua zaman ini. Lalu di antara hal kadang yang pertama. Yang kedua, bila takdir kata bila seorang bapa tu dilahirkan anak ada kawan suami isteri. Anak yang pertama tu dapat bodoh. Anak yang kedua tu dapat bangang pula. Anak yang ketiga pula dapat bahlul pula. Anak yang keempat pula dapat bebal pula. Lalu dia pergi pada jumpa suami dia. Aku nak berjumpa simpulan-simpulan di antara ahli bijak pandai untuk mengambil benih dan baka daripada dia. Lalu di antara suami mengizinkan di antara suami isterinya pergi tidur pada laki-laki yang dikatakan golongan-golongan yang cendekiawan ataupun orang-orang yang baik ataupun sebagainya sekadar untuk mengambil benih dan baka. Ini berlaku sebelum kedatangan Rasulullah. Pada zaman itu pula dan zaman itu berlarutan sampai kepada zaman Rasulullah. Di mana bila lahir seorang anak itu tak tahu siapa bapa dia. Lalu tukang tilik pun tengok. Kalau tengok rupa dia orang Melaka, maka bapa dia orang Melaka. Kalau tengok rupa orang Manjung, bapa dia orang Manjung. Kalau tengok muka dia rupa di antara orang kulit begini, maka ahli tilik yang menentukan siapakah bapa dia. Hingga dalam kes ini beberapa daripada ayat Quran yang turun yang menceritakan perebutan seorang anak di antara dua sahabat. Maka dengan sebab itu ini yang berlaku pada zaman jahiliah. Yang kedua, mereka itu dalam keadaan meminum arak. Orang minum arak pada zaman itu dalam keadaan anggur, hal keadaan mengambil daripada peraman anggur. Lalu disimpannya bertempayan. Lalu mereka minum dan mabuk. Dalam saat mabuk, dia tak rasa asyik dalam keadaan mabuk. Lalu dalam keadaan ditawarkan hadiah yang istimewa, hal keadaan mengadakan pertandingan ratu cantik di kalangan anak-anak gadis kampung pada ketika itu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa pertandingan ratu cantik ini bukan amalan orang moden. Dia merupakan amalan orang jahiliah sebelum daripada kedatangan Rasulullah dan sebelum Rasulullah ditabalkan menjadi Rasul. Kemudian ada di kalangan mereka yang bermain dengan sistem riba. Antara riba Al-Fadli dengan riba An-Nasai. Dua riba dalam keadaan yang berbahara jelala pada zaman itu. Maka di antara ini, di antara kezaliman dan kejahilan yang berlaku pada zaman jahiliah sebelum daripada kedatangan Rasulullah. Hingga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan di hadapan Rasulullah dengan penuh isakan tangisannya. Dia mengatakan bila ditanya, bila dicerita pada sahabat, apakah perkara-perkara yang tidak boleh engkau lupakan? Lalu Umar menceritakan satu ketikanya dalam zaman jahiliah, di mana dalam keadaan anak aku tidak ditanam ketika kecil tetapi dalam peringkat yang dah boleh berjalan. Lalu di antara hari yang aku nak bunuh anak aku itu, aku suruh bini aku pakaikan pakaian yang cantik-cantik. Lalu di antara aku bawa anak aku pergi ke pekan dan bagi dia makan dan sesuka bagi hati dia. Lalu tiba satu tempat di antara beberapa sahabat aku telah pun menggalikan lubang. Lalu aku campakkan anak aku ke dalam lubang itu dan aku timbus di dalam keadaan hidup-hidup. Hingga sekarang aku terdengar lagi bagaimana anak itu memanggil nama aku, kata Umar Ibn Khattab. Dia menceritakan zaman jahiliah dia bagaimana dia membunuh anak dia, ditanam anak perempuan hidup-hidup. Hingga membasahi di antara muka, di antara Sayyidina Umar dengan air mata dia mengenangkan pembunuhan dia terhadap anak dara dia pada ketika itu. Ini berlaku sebelum kelahiran Rasulullah. Bilanya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa dia akan nur, yang dibawa dia akan cahaya, nur pada batang tubuh Nabi dan nur juga pada di antara Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Ada kalanya Al-Quran itu dikatakan sebagai nurul mubin, cahaya yang amat nyata, yakni Al-Quran. Ada kalanya Muhammad itu juga digelarkan dia sebagai nur, yakni cahaya. Maka kedatangan Muhammad ini yang mengubah satu di antara kerja dakwah yang terlalu berat, di mana di antara perkara yang nak dilawan, yang nak didakwah oleh Muhammad itu, ialah orang yang dah menyembah berhala Lata, Muna, Manas, sehal keadaan bertahun-tahun, tiba-tiba nak disuruh ubah akan Tuhan mereka kembali kepada Tuhan Rabbul Alamin. Ini satu kerja yang terlalu berat. Dia jadi satu perkara yang berat. Berat lain, payah lain.
Yang payah ni berdakwah bila pada orang Islam yang dah faham Islam tapi tak nak pergi pada Islam. Yang ni dia payah. Nak dakwah ni cukup main payah. Kadang-kadang sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi setengah-setengah tempat di Felda, seduduk tengah-tengah ni masjid, keliling ni 100% rumah orang Islam. Bila azan yang datang ada 4 kerat, 5 kerat orang. Nah, dakwah zaman jahiliah orang kafir ni zaman yang dibuat oleh Rasulullah perkara yang terlalu berat. Tetapi berdakwah orang Islam yang hati berpura-pura Islam ni dia jadi payah. Berdakwah kepada orang Islam yang dah ada pada satu kepahaman lalu dia berpegang kepada kepahaman dan dia minta orang lain mengikut kepahaman dia dan dia kalau boleh nak paksa orang tunduk dengan kepahaman dia. Yang ni semua kerja gila, memang terlalu payah dalam keadaan nak tarik orang macam ini. Yuhsabu annahum sun'ah. Dia rasa apa yang dipegang, yang diartikat, yang diperjuangkan itu dah cukup betul. Dan dia rasa dalam keadaan diri dia dah sun'ah, dah cukup baik. Yuhsabu annahumul muhtadun. Ada kalanya dia rasa apa yang dipegang itu, dia seolah-olah dah berada dalam hidayat betul. Berada dalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Padahal selagi manusia hal keadaan belum lagi dapat jaminan surat daripada syurga, belum ada lagi surat pelepasan daripada neraka, maka manusia jangan mendabik dada dengan apa yang dia memperjuangkan itu menjamin mutlak bagi diri dia berada dalam syurga. Pasal dalam perjuangan hidup ini Allah berkehendaki ialah perjuangan bagi batin manusia. Orang yang mula-mula yang akan merasmikan golongan neraka itu, masuk neraka itu adalah 3 golongan. Mereka akan masuk ke dalam neraka yadkhulunan nar min qabl an ya'budal wasan, yang lebih awal daripada penyembah batu dan berhala. Yang pertama adalah ulama. Ulama yang awal jadi perasmi neraka hal keadaan dengan sebab daripada hal keadaan sifat riak dia yang mengatakan dirinya dah cukup alim, dah cukup betul. Yang kedua, ulama dengan sebab takaburnya kerana banyak pengikut dan banyak hal keadaan penyokong yang banyak orang pencium bagi tangannya dan banyak pendamping-pendamping dia. Ulama yang banyak kemasyhuran di kalangan manusia. Yang juga ulama dalam keadaan hasad. Bila dia tengok di antara dalam ceramah dia orang dalam keadaan terlalu sedikit, lalu dia berhasad dengki kepada penceramah yang orang dia penyokongnya adalah banyak. Ini ulama punca masuk ke dalam neraka min qabli an ya'budal wasan, yang lebih awal daripada penyembah-penyembah batu dan berhala. Maka dengan sebab itu nak kena jaga betul-betul. Nak bezakan kau setakat nak bandingkan alim manusia atas kat Malaysia, nak dibandingkan dengan alim iblis, tak akan boleh lawan di antara kelebihan ilmu yang Allah bagikan kepada iblis. Andainya ilmu itu diperkayakan tanpa sifat tawaduk, nescaya adalah iblis adalah makhluk yang terbaik. Tetapi oleh kerana ilmu yang dikehendaki itu mesti berserta dengan sifat tawaduk. Oleh kerana dituntun ilmu itu berpantang larang berdamping dia dengan takabur, maka hal keadaan iblis terhumban daripada neraka bukan sebab daripada minum arak, berzina, menyembah berhala ataupun sebagainya. Mahal bahawa iblis terkeluar daripada neraka berpunca daripada sifat bongkak dia. Dia mengasakan dia lebih baik, dia mengasakan dia lebih alim, dia rasakan pegangan dia lebih kuat, dia rasakan pahaman dia lebih betul, dia rasakan bahawa diri dia dalam keadaan dah lengkap dengan Islam itu sendiri. Ini banyak manusia. Golongan yang kedua yang masuk ke dalam neraka itu ialah para syuhada. Siapa dia, kenapa para syuhada? Padahal orang yang mati syahid ini, dia boleh tunjuk keluarkan 40 ahli keluarga dia daripada neraka. Dia boleh keluarkan siapa yang dikehendaki. Hafiz Quran dia boleh 10. Kalau kata ikut pada hadis, orang antara hufaz ini dia boleh keluarkan orang syuhada ini 40. Tapi ada kenapa dia masuk neraka lebih awal daripada penyembah batu dan berhala? Maka jawapan dia bila dia medan maju ke medan hal keadaan peperangan, lalu dia merasakan dialah yang berani. Dia rasa dialah yang terkuat. Dia rasalah dialah perjuang. Lalu dalam keadaan dia merasakan minta selepas daripada ini orang akan memuji akan dia. Dia minta supaya hal keadaan jasa di dalam keadaan dikenang. Dia mintakan supaya namanya dalam keadaan tersohor dan termasyhur. Maka jadi di antara golongan syuhada ini adalah golongan yang kedua, dihumbankan ke dalam neraka yang lebih awal daripada penyembah berhala. Yang ketiga, Al-Qurra. Qurra ni tuan-tuan, qari-qari. Qari-qari ni bila dia tak ada kerja, dia main duk tarik lagu je.
Dia pakai tawel pergi bilik air. Wah, tasimu. Dia kira nak lagu-lagu dia je. Dua penyakit tak boleh lari daripada tiga golongan ini. Yakni ulama, syuhada dan qura. Yang pertama di antara sifat yang ada pada dia adalah sifat takabur. Bila ramai orang mengatakan dia ulama, bila ulama ramai pengikut dia, maka dia akan besarkan diri. Bila syuhada ramai di antara memuji dia, dia akan membesarkan diri. Al-qura, qari-qari ni bila dia menang mana-mana musabaqah, lalu dalam keadaan dia rasa suara dia lah yang terbaik. Dia rasa hal keadaan suara dia lah yang betul. Dia rasa suara lagu dia lah yang keadaan yang terbaik. Kemudian penyakit yang kedua yang menyerang tiga golongan ini, yakni al-keadaan hasad. Jangan di antara hal keadaan ada orang kuliah lebih tinggi daripada dia. Jangan ada orang yang lebih alim daripada dia. Jangan ada, kalau syahid, ada orang yang lebih berani daripada dia. Kalau qura, ada jangan orang yang boleh menang daripada dia. Maka ini tiga golongan yadkhulun nar, mereka masuk ke dalam neraka min qabli an ya'budal wasan, lebih awal daripada penyembah berhala. Jadi hidup ni nak jaga apa? Nak jaga dalam saja. Jangan ada riak, jangan ada takabur, jangan ada hasad, jangan ada dengki. Cerita maksiat, manusia bertaubat. Iblis dah duduk dalam syurga, apa ada maksiat? Tak ada maksiat. Ada maksiat dalam syurga? Tak ada. Bahkan dia menjadi rujukan para ulama, para malaikat berpuluh ribu tahun. Iblis dalam keadaan, kenapa dalam keadaan dikeluarkan daripada syurga? Berpunca takabur, membesarkan diri. Dijadikan aku daripada api dan Adam daripada tanah. Mana lebih mulia antara api dan tanah? Itu jawapan yang dibagikan oleh Iblis ketika Allah bertanya, apakah yang menghalang kamu daripada sujud kepada Adam AS? Lalu dikatakan, kau jadikan Adam daripada tanah, aku dijadikan daripada api. Manakah lebih mulia antara api dan tanah? Takabur ni buanglah bang. Buang, kena buang. Pasal dia, orang ada sebesar biji zarah, sebesar biji sawi. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis kursi, mana orang-orang yang melakukan ibadat, ada sebesar biji sawi dalam hati dia, sifat riya, sifat takabur, sifat ujub. Hal keadaan orang begini, Allah Ta'ala kata, tidak aku tilik ke hati mereka, bakal lebih najis daripada bangkai babi dan anjing. Kerana riya ini merupakan selendang Allah. Adapun takabur ini merupakan mahkota Allah. Hidup atas dunia, jangan rampas dua milik Allah ini, tuan-tuan. Ya. Jangan action sangat. Relax. Beli kereta. Bila tengok kereta orang buruk, dia timbul satu sifat ahli neraka dalam dia. Bila dia buat rumah dia lebih besar daripada jiran, timbul perasaan rasa bangga diri dia. Ini perangai iblis, perangai yang boleh bawa pada neraka. Bila dia rasa gaji dia besar, bila dia rasa pangkat dia tinggi, bila dia rasa dia ada kuasa, bila dia rasa, rasa tu cakap bahasa Melayu. Kalau cakap bahasa kampung, dia perasan. Yang ni jadi malang. Faham? Yang Tuhan tilik itu dekat hati manusia. Kalau orang boleh buang di antara sifat mazmumah yang 10, riak, takabur, ujub, sum'ah, hasad, dengki yang 10 ni, nescaya akan melajari lembutlah bagi watak zahir dia pada ketika itu. Dia tak akan ada musuh di atas dunia. Dia tak akan merasa diri dia dalam keadaan betul. Dia tak akan menyedahal keadaan mengenjahal, tak akan menghukum orang ke arah neraka. Dan dia tahal keadaan dia mendabik dada seolah-olah dia bagaikan jaminan bagi ahli syurga. Yang ini adalah sifat orang yang bongkak atas muka bumi Allah. Jaga baik-baik. Banyak lagi kerja yang nak dikejau. Maka itulah di antara zaman Rasulullah yang hal keadaan mereka ini, hal keadaan membunuh mereka anak laki, anak perempuan, menghidupkan akan anak laki-laki. Zaman Fir'aun dia terbalik. Dia bunuhnya anak laki-laki bila seorang di kalangan ahli sihir bermimpi bahawa akan lahir seorang laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun jadi takut pada ketika itu dalam keadaan memerintahkan seluruh pengawal dia, cari mana perempuan-perempuan yang bunting. Kalau ada di antara, tunggu waktu lahir. Kalau ada anak laki-laki, maka bunuhlah anak laki-laki itu. Kerana takut Fir'aun akal keadaan anak laki-laki itu bakal merampas kerajaan dia. Bijaknya Tuhan, Allah Ta'ala itu punya bijak, tuan-tuan. Dia besarkannya musuh Fir'aun itu dalam istana Fir'aun. Dalam istana Fir'aun. Bagaimana nak memperbodohkan Fir'aun?
Di hal keadaan Fir'aun membela akan Nabi Musa. Dalam suasana Musa yang bakal meruntuhkan kerajaan dia. Hal keadaan yang dia cari, bunuh anak laki-laki yang lain. Rupa yang dia cari itu dia sendiri yang besarkan di dalam istana. Bijak Tuhan. Ya maka ini yang berlaku di antara dua perbezaan zaman. Maka hal keadaan berjalan pada ketika di antara manusia ini dalam keadaan hari menunggu kelahiran. Kalau tuan-tuan tengok dalam kisah-kisah sirah dia membahaskan bagaimana hal keadaan sirah Ibn Hisham. 5 hari lagi dalam keadaan nak berlahirnya Rasulullah. Keluarlah orang-orang Yahudi yang duduk di celah-celah bukit itu tadi. Yang duduk mereka bersuluk, yang duduk mereka dalam keadaan bertapa di bukit-bukit. Lalu mereka turun ke keliling Kaabah dan menjerit. 5 hari lagi Muhammad akan lahir. 5 hari lagi Muhammad akan lahir. Besok pagi keluar pula lagi ahli kitab pula. Dia menjerit 4 hari lagi Muhammad akan lahir. 4 hari lagi ulama akan lahir. Besok akan sampai hari-hari. Bila tiba pada hari Isnin nisbah bagi dinamakan di tahun itu adalah tahun gajah. Maka pada ketika itu tepat pada 12 Rabiul Awal. Kil kata 12 Rabiul Awal. Ada pendapat mengatakan di antara 13 Rabiul Awal. Yang lebih asah adalah pada 12 Rabiul Awal. Bila lahirnya Rasulullah pada 12 Rabiul Awal pada ketika itu waktu pagi, ahli kitab ni tak nampak di antara Muhammad ni kat mana. Tapi dia boleh tahu, dia kata Muhammad telah pun lahir, Muhammad telah pun lahir, Muhammad telah pun lahir, Muhammad telah pun lahir. Seluruh ahli kitab ni menjerit keliling Kaabah, lebih baik ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan Muhammad telah lahir. Nak cerita Muhammad ni dia punya lahir tu, maknanya ahli kitab yang terdahulu yang bermain dengan jalan kerohanian, dia tak nampak Muhammad, dia tak tahu di mana keluarga Muhammad, dia tak tahu di mana Muhammad dilahirkan, tetapi dia tahu di mana Muhammad dalam keadaan Muhammad dah lahir tak lahir, dia dah tahu pada ketika itu. Alright. Setakat ilmu tilik-tilik ni orang Melayu jangan banggalah. Ilmu ni pun pada agama lain ada dia dapat. Apa dia? Setakat ni ilmu tu tak payah nak bangga-bangga. Ilmu tu agama lain pun ada pakai bang. Jangan kata tak ada pakai. Kau puasa 1 hari. Sami kalau puasa beberapa hari, baru dia berbuka. Kau berpuasa 1 hari. Kemudian kau makan apa kau nak makan, tak bergagak-gagak. Nak makan ayam golek ke, kambing tergolek ke, nak makan roti canai panas-panas duduk atas kuali ke. Kau tak ada kan? Tapi geng ni dia buat part di antara puasa dia, puasa mutih. Dia tak makan benda-benda berdarah. Dia tak makan benda-benda begini. Kau kata kau pergi ihram, pergi haji ada pakai kain ihram. Saya tanya agama mana yang tak ada pakai kain macam itu? Buddha pun ada pakai macam tu, color dia oranye. Kadang-kadang India pun ada pakai, tapi color dia putih. Nisbah undang-undang dia adalah sama, tak dibenarkan pakaian berjahit. Dan termasuk mereka juga tak pakai seluar dalam, tak pakai spender. Kalau kau tak percaya, kalau Sami lalu besok, cuba kau selak. Kalau ni sebab itu, kau tengok agama mana yang tak ada puasa, kau cakap kat aku. Agama mana yang tak ada puasa? Kalau orang tarekat kata dalam agama ni, dalam tarekat dia ada suluk. Agama mana yang tak ada suluk ni tuan-tuan? Agak-agak lah. Kau setakat nak buka alam gaib yang selapis ni, agama lain pun dapat dapat tengok tuan-tuan. Jangan kata tak dapat tengok. Ya. Ada perbezaan dia. Itu kalau panjang cerita dia. Bila tak boleh tuan-tuan, ni cerita dia bersabit dengan agama lain. Dia terkena pada saya. Baik, tinggalkan tu. Maka di antara hal keadaan pada ketika di antara hari kelahiran Rasulullah, maka menjerit salah seorang daripadanya Yusuf al-Yahudi. Bila dia menjerit, dia kata Muhammad telah pun lahir, Muhammad telah pun lahir. Maka di hal keadaan lahirnya Muhammad di Mekah, yang berlaku perubahan di Rom dan di Parsi, sana api yang ditambah hal keadaan bertahun-tahun padam secara tiba-tiba. Dia berlaku beberapa kepelikan yang berlaku pada harinya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga burung boleh berhenti di udara lantas memberi salam kepada mereka, memberitahu Muhammad telah pun dilahirkan. Ini kelebihan Rasulullah. Kenal dulu Rasulullah ni tuan-tuan. Tak kenal Rasulullah, maka dia takkan datang cinta. Am lam ya'rifu an lam ya'rifu rasulakum fahum lahum
Fahumlah huwa munkarun. Adakah mereka itu tak cukup kenal kepada Rasulullah hingga dalam keadaan mereka itu bagi Rasulullah menjadi orang-orang yang mungkar. Kalau orang dah kenal Rasulullah, dia mungkar kepada Rasulullah, maka besar kisah dia. Takut orang yang tak cinta Rasulullah ni pasal dia tak kenal Rasulullah. Seperti mana manusia yang dia boleh buat biadab atas muka bumi Allah ni pasal dia tak kenal Allah. Wa ma qadarullahi haqqa qadrihi. Mereka kenal Tuhan tak cukup kenal. Mereka kenal Allah tak cukup kenal. Mereka sayang Allah tak cukup sayang. Mereka cinta Allah tak cukup cinta. Mereka dalam keadaan hal keadaan kata orang, dalam keadaan hal keadaan kasih kepada Allah tak cukup kasih. Maka dia jadi begitulah. Kalau nisbah pasal Rasulullah, kalau punya cakap ni, kalau orang faham betul-betul, memang dalam keadaan orang kadang-kadang yang orang ahli munafik dia marah. Bila Rasulullah kata, la yuhibbu ahadukum, tidak sempurna iman akan seorang kamu, sehingga kamu tidak kasih kepada melebihi daripada dua ibu bapa kamu, isteri dan anak-anak dan harta kamu, kata Rasulullah. Maknanya Rasulullah dia utamakan. Lebih sayangkan Nabi lebih daripada anak, lebih daripada bini, lebih daripada harta, lebih daripada pangkat, lebih daripada dunia. Ini hadis sahih tuan-tuan. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kamu. Kalau nisbah tuntutan Rasulullah dengan tuntutan anak tu boleh kalah tuntutan Rasulullah, yang ini orang tak sempurna iman dalam mengenal Rasulullah. Kalau dia boleh cenderung pada kehendak dan nafsu bini dia lebih daripada tuntutan Rasulullah, yang ini orang tak cukup kenal dia dengan Rasulullah, yang ini di antara kalangan orang yang tak cukup la yu'minun, tidak ada kesempurnaan iman. Nak meletakkan Rasulullah itu adalah yang utama. Dia kata, la yu'minu ahadukum hatta, tidak beriman seorang, tidak bersempurna iman seorang kamu, sehingga mereka mengasihi dia akan laku melebihi daripada anak, bini, isteri dan harta-harta mereka, kata Rasulullah. Itu syarat yang pertama lah bang. Ya. Pasal Nabi ni antara kelebihan dia. Kelebihan Nabi apa kelebihan dia? Antara kelebihan dia lepas daripada mati, bila dalam soalan kubur tu kan ada soalan kubur. Dia kata apabila ja'aka malakani muwakilani, apabila datang dua malaikat kepada kamu, dan akan menyoal kepada kamu, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Lalu dia kata, jawablah dengan lidah yang fasih. Dan apabila didatangkan kepada kamu seorang laki-laki, adakah kamu kenal akan laki-laki ini? Bila orang yang dalam keadaan yang kufur kepada ajaran Allah dan Rasul, lalu dia kami tidak kenal, yang ini dah jamin azab. Ada pun orang munafik di hal keadaan dia cuba mengagak-agak. Rasa-rasa ini Muhammad agaknya. Yang ini pun dia tak akan lepas. Tapi bagi orang yang selawat di ke atas Nabi, orang yang pernah bermimpi Rasulullah, orang yang pernah bertemu dia dengan Rasulullah, hal keadaan orang macam ini bila ditunjukkan akan wajah Muhammad, adakah kamu kenal akan laki-laki ini? Bahkan aku kenal dan aku beriman dengannya. Automatik pada ketika itu kubur dia akan terkuak dalam keadaan melebihi daripada beberapa hasta. Kemudian didatangkan bauan daripada syurga, kemudian direhatkan, ditidurkan dia sampai kepada hari kiamat. Lalu pada ketika berlakunya gegaran, dia akan berkata, qalu ya wailana man ma'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapakah yang mengejutkan kami daripada tidur kami? Lalu suara berkata, Allah menyata, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah perjanjian di antara Tuhan yang bernama Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan membenarkan bagi rasul-rasul kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau orang dia boleh selawat pada Nabi, kalau kisah dua beranak yang berjalan pergi ke Baitullah, lalu tiba-tiba di pertengahan jalan bapa dia meninggal. Bila dia tengok bapa dia meninggal setelah beberapa jam, tiba-tiba wajah bapa dia bertukar menjadi hitam legam. Lalu menangislah budak muda ini di sisi mayat bapa dia. Ketika dia menangis, tiba-tiba dia melihat satu cahaya datang daripada jauh. Lalu dalam cahaya itu muncullah seorang lelaki yang lelaki yang hal keadaan cantik secantiknya. Lalu lelaki itu pergi dekat muka bapa dia. Lalu dalam keadaan disapunya dengan tangannya. Bila disapu dengan tangannya hingga ke kaki, lalu putihlah wajah di antara orang tua ini tadi. Lalu budak ni bertanya, siapakah engkau? Lalu dijawab dia oleh cahaya, orang yang bercahaya tadi, ini Rasulullah, aku adalah Rasulullah, yang mana bapa kamu adalah orang yang rajin berselawat kepada aku. Ini je pun. Kalau makcik-makcik akak-akak ni buat zikir-zikir, buat sembahyang ni, dia banyak tapis.
Kalau contoh dalam kitab Hidayatul Salikin, kalau tak silap saya lah, langit semayang makcik naik langit pertama. Siapa punya semayang ni? Kak Joya. Bila tengok dia ada sifat riak tak? Kalau ada riak, bungkuskan balik semayang ni macam pengecer buruk, baling kat tengkuk Kak Joya balik. Kalau dia ada sifat riak, dia tak ada, dia naik langit yang kedua. Malaikat hafazah tanya, amalan siapakah ini? Ini amalan Kak Joya. Dah lepas belum penyakit riak? Dah. Cuma tengok ada tak penyakit takabur. Tiba-tiba Kak Joya ni membangga diri dengan masyarakat dan jiran-jiran. Hal keadaan masih lagi ada sifat takabur. Dibungkusnya semayang itu seperti pengecer buruk. Dibalingkan balik ke tengkuk bagi orang yang mempunyai semayang. Dia naik, kalau dia tak ada riak, dia tak ada sifat takabur, dia naik pada langit yang ketiga. Adakah sembahyang siapa ini? Ini sembahyang Kak Joya. Tengok, adakah sifat ujub dalam hatinya? Apa sifat ujub? Dia rasa dia dah beramal. Dia rasa dia dah banyak amal. Dia rasa dia dah banyak bersedekah. Dia rasa dia yang paling baik. Dia rasa dia dah dijamin masuk syurga. Dia rasa dia takkan masuk neraka. Dia rasa dia lah yang paling rajin beribadat. Maka bila ada di antara sifat ujub itu tadi, maka sembahyang itu dibungkus, dibalingkan balik ke tengkuk Kak Joya itu sendiri. Kalau anda ini 3 perkara dalam melakukan ibadat, tidak ada riak, takabur dan ujub, dia naik pada langit yang keempat. Bila tiba langit yang keempat, malaikat hafazah tanya, siapakah punya sembahyang ini? Yang ini sembahyang Kak Joya. Lalu dia tanya, adakah jiran dia yang sakit itu diziarah terlebih dahulu? Maka tak ziarahnya di antara jiran dia yang sedang sakit. Lalu dia mendirikan akan sembahyang. Sembahyang dia dibungkus, dibaling balik ke tengkuk dia pada ketika itu. Tetapi dia berlainan dengan selawat kata Nabi. Selawat ke atas Nabi ini bila dia naik sampai ke atas, maka malaikat tanya, apakah amalan ini? Selawat, jalan. Apakah amalan ini? Selawat. Melepasi sampai 7 petala kastam Allah Ta'ala pada setiap langit ini, ibadat ini akan jadi terus. Dia tak boleh diperiksa oleh para malaikat. Kerana ibadat selawat ini terus dalam perhitungan Allah. Banyak kan selawat? Atas dasar kasih. Atas dasar kasih. Bila orang tanya kisah seorang perempuan, dia tidur, tiba-tiba di malam tu dia mimpi, saya bermimpi malam tu Ustaz. Nak kata saya tidur, saya tak tidur. Nak kata saya jaga, saya tak jaga. Malam tu saya pergi, tiba-tiba saya berada dalam Raudah. Bila dalam Raudah, saya berdiri depan makam Rasulullah. Kemudian tiba-tiba ada keluar orang daripada makam. Lalu saya bertanya, siapakah engkau? Aku adalah orang yang selalu kau berselawat ke atas aku. Baru dia faham yang itu adalah Rasulullah. Orang ya? Kalau cerita bab Rasulullah ni dia ada pelik-pelik. Nak pula kalau cerita orang tarekat-tarekat ni dia lagi pelik. Bila Syekh Abdul Qadir Jailani dia pergi dekat makam Rasulullah, zaman itu belum lagi batang simen, masih lagi dalam keadaan tanah. Bila Sayyidina Abdul Qadir Jailani kata sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada Rasulullah, dia dengar suara menjawab. Kemudian bila hal keadaan dia nampak tanah itu berombak, tangan Rasulullah keluar berjabat salam dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan sekalian daripada ahli Raudah. Ini cerita pelik. Kalau orang yang mendengar cerita akan cerita kelebihan tentang Rasulullah. Sebab itu dalam bahagian di antara 162 waliullah, bagaimana cara dan kaifiat mereka bertemu dan bermimpi dengan Rasulullah. Masing-masing ada amalan masing-masing. Maknanya baik tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa, hal keadaan amalan dalam bentuk macam ini, anjurkan saja selawat kepada Rasulullah atas dasar kasih kepada Nabi. Bila hal keadaan ibadat selawat yang banyak-banyak, ada kalanya dia datang-datang tapi dalam keadaan lambat. Tetapi kalau selawat, walaupun dalam keadaan sedikit, tetapi atas dasar mengajukan kasih dia kepada Rasulullah, yang ini mudah orang yang dapat mimpi dan pertemuan dengan Rasulullah. Jadi perbezaan tu bang. Bagi orang yang nak mimpi Rasulullah. Ada orang buat sekejap saja. Tiba-tiba dalam mimpi tidur, pada jumpa dia akan Rasulullah SAW. Bila untung sekali jumpa tu terakam pada wajah. Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, kisah seorang wali besar. Bila mana dalam keadaan dia berselawat kepada Nabi SAW, setiap malam bila dia berselawat, ada cahaya yang turun dalam bilik dia. Daripada cahaya itu tiba-tiba menjelma bagi wajah Rasulullah. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Rasulullah SAW. Lalu dia pandangnya wajah Rasulullah. Maka kata Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, dia tengok saja wajah Rasulullah, dia pegangnya saja pen, dia catatkannya keindahan wajah Rasulullah, 12 juzuk setebal Al-Quran. Dia cerita tentang peribadi Rasulullah sahaja tuan-tuan.
Apa yang dibesyairkan oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, qad sallahu rahaw, dia kata hal keadaan bila mana kali pertama aku melihat akan Rasulullah, lalu dalam keadaan terekam di dalam fikiran aku, hal keadaan aku sentiasa pandangan aku memandang akan wajah Rasulullah. Andainya di antara aku terpadam wajah Rasulullah ini daripada pandangan mata hatiku, walaupun satu saat, maka aku hukumkan diri aku bukan lagi di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan pandang pada wajah Nabi. Ya, tengok Nabi atas dasar kasih. Persoalan yang keluar soalan yang keluar ni tadi, hal kadang yang mereka kita boleh manusia boleh ingkarkan seluruh daripada amalan itu dengan sebab daripada apa? Am lam ya'rifu rasulakum fahum lahu munkirun. Adakah mereka tak kenal kepada Rasul utusan itu tadi hingga kan hal keadaan mereka ingkar bagi Rasulullah. Macam mana nak membibitkan di antara cinta kepada Rasulullah? Yang pertama bahas yang tadi, kalau orang dalam peringkat perjalanan ahli rohani, dia nampak bahawa jasad yang terbina dengan binaan Adam, keturunan Adam, ada pun roh yang terdiri di dalam dengan binaan bagi pantulan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan jadi mudah. Orang yang nampak jiwa dia bersifat dengan basyariah, sedangkan batinnya dengan berpakaian nur bagi nur hakikatul Muhammadiyah. Yang ini paling senang orang yang bertemu dia dengan Rasulullah. Ya, macam-macam cara orang berjumpa. Ada orang, kisah wali ni, dalam keadaan dia beramal. Dalam dia beramal, bila dia tengok dalam keadaan cahaya, dalam satu cahaya yang bentuk hal keadaan nampak wajah seperti wajah Rasulullah. Tiba-tiba dalam keadaan cahaya itu masuk kepada diri dia. Bila termasuk dia hal keadaan pada diri dia, maka berkatalah, seperti mana Qutbul Muhaqqiqin Sayyidi Ahmad bin Idris, pengasas bagi tarekat Ahmadiyah. Tarekat Ahmadiyah yang untuk beramal, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dia datang dekat Malaysia ni dua cabang dia. Satu di Kelantan, satu di Seremban. Dua. Yang bawa tarekat ni lah. Satu Kelantan, satu lagi di Seremban. Di Kelantan, kalau tuan-tuan tengok, di antara ada Tok Guru apa, Tuan Tabal. Tok Guru, Tuan Tabal. Kalau di Negeri Sembilan, Sri Muhammad Syed Jamaluddin Al-Linki. Anak dia Mufti Haji Ahmad. Lepas tu anak cucu dia Mufti Syekh Murtada. Kalau orang tanya dalam kitab Berzanji yang tuan-tuan baca tu, Syekh Abdul Rahman Berzanji. Anak murid dia dekat Malaysia, tuan-tuan tahu siapa yang ada? Yang ada anak murid Syekh Abdul Rahman Berzanji ni siapa dia? Sri Muhammad Syed Jamaluddin Al-Linki. Dia pernah belajar dengan Syekh Abdul Rahman Berzanji. Faham tak? Berzanji tu. Kalau dia buat kumpulan berzanji, kemudian dia pakat-pakat berzanji. Duk tariklah abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Duk tarik. Lalu bersedap-sedap mereka dengan lagu. Bangun dia, mereka pada kedudukan pada keadaan mahal qiyam, dia pun bangun. Ya Nabi. Itu contohlah. Kalau di Melaka, kawasan selatan, dia ambil daripada Yamani punya orang, dia buat selawat dibak. Dia baca hadis-hadis, buat selawat dibak, baca hadis-hadis, selawat dibak. Kemudian dia ada lagu-lagu dia. Dapat ke satu bab, baca hadis, dia ada lagu-lagu dia. Itu selawat dibak. Selawat dibak Kalau majlis perkahwinan di Melaka sekarang, dia sibuk ke situlah. Tak kisah apa jenis selawat yang kau buat. Tak kisah apa jenis burda. Tak kisah apa jenis di antara apa jenis burda. Tak kisah apa jenis pujian yang sana yang kau bagikan kepada Rasulullah. Tapi kau bersedap-sedap dengan lagu tanpa mengetahui pada makna. Maka ditakuti hukum dijatuh pada haram. Termasuk daripada berzanji. Berzanji ni tuan-tuan. Kalau tempat saya lah, Mam. Tempat saya ni berzanji ni. Kisah Nabi ni. Dia bila tak, dia kata, dia dah tak ada orang. Dia dah jadi baca lagu berduit. Macam Hai Amir dengan Uji Rashid. Satu bab perempuan baca, satu bab lelaki baca. Satu bab lelaki baca, satu bab perempuan baca. Nah, ini hukum tak ada berani nak luluskan bang. Ya, lampau-lampau. Jangan dulu-dulu sambut maulud. Orang dulu sambut maulud, ya Allah teruk. Kalau kat Melaka lah tuan-tuan, 70-an, 80-an, katakan ni masjid Jamek. Katakanlah ni masjid. Keliling tuan-tuan ni ada 9 surau. Satu surau dia ambil bulu, dia buat bentuk jenis kapal. Kemudian dekat kapal tu dicocoknya telur rebus, diharap selawat datang ke masjid. Satu kampung tu pula dibuatnya kapal terbang. Dia dah buat daripada bulu, dicocoknya bulu, diharap selawat datang ke masjid.
Yang satu karya tu pula dibuat kapal selam. Dia hurung-hurung, dibawa jalan ke masjid. Ini zaman jahiliah orang sebut Maulid Rasul. Yang terbaru ni pula dia lagi pelik. Dia pelik bila tak ada kata dibuat dalam mesyuarat. Dia kata baik kita arahkan anak ahli qaryah Maulid Rasul besok kita minta bawa telur seorang 10 biji serta dengan bunga dia. Kita dah. Ni yang terbaru lah, yang terkini. Lalu lepas tu apa cerita dia? Dia kata seperti biasa, Tok Siak pergi ambil 2 batang pisang, letakkan dekat pintu masjid. Letakkan mana? Pintu masjid. Ambil telur yang datang, siapa buat telur, cocokkan kat batang pisang. Allah, dia dah pakai pula orang sebelah punya batang pi. Orang sebelah tu kan pakai batang pisang. Kita pula dah mula pakai batang pi. Batang pisang. Allahu Akbar. Orang ni kalau tak, bila dia dah bagi tahu, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu kalau kau tak tahu. Tapi bila tak ada kata kau buat tak tahu, bila kau buat macam orang-orang tahu dia jadi masalah. Kalau kau, ni contohlah, kau jangan kecil hatilah. Kalau kau ni seorang orang awam, bila dah dilantik jadi ada jawatan kuasa, taraf ilmu tu masih lagi awam. Cuma ada kuasa dalam masjid. Namun nak meletakkan perjalanan agama, tak ada kuasa lagi kat kau. Itu contohlah. Belum ada kuasa lagi lah. Pasal itu yang boleh kuasa ilmu ni adalah orang yang ada ilmu je. Tetapi tidak. AJK masjid ni dia nak buat kepala dia. Mi kita ambil batang pisang, siapa datang, cocok telur dekat situ. Takkan hampir-hampir tersyabuh dengan agama lain tu. Nak pakai asal Maulid Rasul, nak pakai batang pisang. Asal Maulid Rasul, nak pakai batang pisang. Batang pisang kata, apa sal pula engkau nak Maulid Rasul laku kau tebang? Nisbah di antara habis pokok-pokok pisang, dia pacakkannya dekat pintu masjid. Lalu orang datang, pacakkan telur. Melampau sangat sambut Maulid Rasul macam ini. Kalau tuan-tuan kenal di Indonesia, bukan Habib Omar yang di Yaman ni. Dulu di Indonesia, Habib Omar satu yang tua. Yang orang tua, dia orang tua betul. Tapi dah kembali ke rahmatullah. Habib Omar ni pada zaman dia di Indonesia ni tuan-tuan. Maulid Rasul ni, kalau tempat dia nak buat ni tuan-tuan, orang kampung ni beratur, kambing pajang. Yang bawa tali kambing, yang bawa tali lembu, yang pegang ayam 5 ekor, yang bawa arnab, yang bawa buah-buahan. Oh, ini zaman yang berlaku pada zaman kegemilangan Habib Omar di Indonesia sikit masa dulu. Kalau nisbah manusia nak menunjukkan kegembiraan dia, agak-agak dia boleh lawan tak di antara gembira dia tu tadi dibandingkan dengan Abu Lahab. Abu Lahab dengan kegembiraan kelahiran Muhammad, dia mengorbankan 11 ekor unta. Ada orang Manjung sakat hari ni gembira harinya lahir Muhammad, 11 ekor lembu ada? Tak ada. Yang ada 11 kilo daging kotak. Apa? Yang ada apa? 11 kilo daging kotak. Namun nak kata berkatkan majlis, keberkatan majlis itu kadang-kadang dalam bab-bab jamuan ni tuan-tuan, binatang yang lebih kecil itu lebih berkat dibandingkan yang besar. Mana lebih baik sembelih unta dengan sembelih kambing, lembu dengan sembelih kambing? Kambing itu lebih banyak keberkatan Rasulullah, kata Rasulullah, dibandingkan dengan lembu ataupun unta. Tapi orang tak buat macam tu. Dia datang mahal yang dia tahu pihak masjid siapkan jamuan, namun dia tak ada nak keluarkan sesuatu yang membuktikan yang dia tu cinta pada Rasulullah. Ini akhir zaman dia jadi macam tu. Takut benda ni dia bagai satu tradisi mengadakan Maulid Rasul, pada hakikatnya kecintaan dan mahabbah terhadap Rasulullah tak bangkit di kalangan umat Muhammad. Hari ini dia sambut Maulid Rasul, besok lusa dia akan buat perangai yang bercanggah daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dia beria-ria bergarak dalam keadaan nak sambut Maulid Rasul. Agak-agak sebulan 2 besok dalam keadaan dia terlupa balik kepada Muhammad. Dia membuat amalan yang bercanggah daripada ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi pelik bin katun. Jadi apa? Pelik bin katun. Itulah dia. Agama akhir zaman ni dia jadi katun. Dia jadi apa? Katun. Kalau majlis orang kahwin, orang kerja kahwin ni majlis tu sunnah aja bang. Sunnah aja kan? Nikah. Sunnah yang kedua, jamu orang dan hebahkan. Sunnah yang ketiga, dibisingkan dia dengan pukulan gendang dan minyak wangi.
Itu aja 3 yang kuat dalam bab sunnah perkahwinan. Dalam perkahwinan ni sunnah yang kuat apa dia? Yang pertama, hal keadaan sunnah nikah itu sendiri. Yang kedua, dalam keadaan dihibahkan kepada orang. Yang ketiga, diberikan dia akan jamuan. Yang ketiga, yang keempatnya dalam keadaan dibuat di kawasan perkahwinan itu, hal keadaan ditaburkan minyak wangi-wangian. Kemudian dipukul, dia akan gendang, menghibahkan bagi masyarakat. Yang ini sunnah. Sunnah tau. Agak-agak satu sunnah yang dibuat dengan beberapa sunnah dalam majlis perkahwinan, berapa banyak kisah haram yang campur dalam tu. Muzik terpekik-pekik, karaoke, nak cari kera mana paling okey dalam taman. Bersanding dengan keadaan tak menutup aurat. Mempersolidkan wajah isteri dipaparkan di hadapan orang ramai dengan pakaian yang ketat. Diadakan upacara, berinai-berinai, adat-adat yang tak ada kena-mengena dengan agama. Kemudian pula lepas daripada tu, diadakan pula pada ketika lepas karaoke, diadakan pula lagi pada ketika itu ada pula muzik-muzik yang secara live yang lentam-lentum bunyi kat situ. Soalan ni yang keluar. Ni soalan keluar tau. Ni soalan ni kena jawab. Yang datang rumah orang kahwin tu, tudung pun tak pakai. Pakaian pun ketat. Semayang wallahualam, tak payah kita cerita lah. Dengan keadaan pakaian, dengan keadaan suasana yang durhaka kepada Allah. DJ pun kata, selesailah majlis perkahwinan kita, pernikahan pada hari ini, antara gini. Maka sekarang kita akan ada jamuan majlis, jamuan makan. Dan sebelum tu, kita minta Tuan Imam ataupun Ustaz membacakan satu doa selamat dan doa selamat untuk majlis kita pada hari ini. Yang Ustaz ni pun bodoh lah buat doa selamat. Yang ketika dia membaca doa selamat tu, ada perempuan yang tak bertudung mengaminkan. Ketika dalam keadaan dia membaca doa selamat tu, ada perempuan yang menutup pakaian ketat mengaminkan. Ketika imam atau ustaz baca doa selamat, minta selamat pada ketika itu, ada perempuan yang bersolek. Macam Pontianak dapat bantuan sara hidup. Bersolek-solek depan orang dalam bentuk macam itu. Nisbah di antara imam atau ustaz mendoakan doa keselamatan, sedangkan yang berdoa itu tidak memikirkan keselamatan diri dia di akhirat. Imam minta ada antara ustaz-ustaz mendoakan hal keadaan bagi minta permohonan kepada Allah. Yang tukang mengaminkan itu adalah orang perempuan yang tak bertudung, yang bersolek-solek, yang pakaian ketat, mengaminkan doa ustaz-ustaz dan imam-imam. Agak-agak cerita ni katun tak katun? Katun lah bang. Sebab itu kata Syekh Al-Imam Al-Baqir Razi rahimahullah ta'ala. Siapa jadi imam, siapa jadi ustaz, siapa jadi tok lebai, siapa yang ada ilmu sikit, kalau dia duduk dalam kampung, kalau dia duduk dalam taman, dia akan jadi tangga jamban masyarakat. Apa tangga jamban? Tangga jamban ni orang tak pakai, kecuali perut senak. Tak tahu lah orang-orang kawasan sini petang-petang tak ada kerja minum kopi kat tangga jamban, tu aku tak tahu. Tapi dia tak pernah sejarah. Tangga jamban ni orang pakai ketika perut terdesak aja. Begitulah juga imam-imam, ustaz-ustaz, orang agama, dia akan jadi tangga jamban masyarakat. Masyarakat dia tak akan pakai orang agama kecuali dia senak. Masa bila dia senak, bila bapak dia nazak, minta orang agama baca Yasin. Bila mak dia mulut dah sakit-sakit, dah nazak, panggil orang masjid, minta baca Yasin. Bila takdir kata apa-apa berlaku musibah, panggil lebay-lebay baca doa selamat. Bila dia dah selamat, dia tak pakai lagi dah lebay. Pasal senak dia dah hilang. Tunggu kok ada senak lain bak besok, dia panggil pula imam. Kadang-kadang tengok dia ni jarang sembahyang subuh. Tiba-tiba pagi itu dia datang sembahyang subuh. Ingat dia dah mula nak kembali balik kepada Allah. Rupa nak bagi tahu imam, adik saya mati. Minta pihak masjid selesaikan. Tak ke dia tengah senak, baru dia datang ke masjid, baru dia cari kita. Itulah dia, faham? Ya? Kalau orang tanya apa pahala jadi imam dengan jadi AJK masjid ni, sabar. Sabar apa? Ragam manusia ni nak kena sabar. Pasal dalam dakwah ni tak ada poin lain. Sabar je lah. Faham? Dulu tuan-tuan belum jadi imam, belum jadi AJK masjid, tuan-tuan tengok biasa.
Tapi kalau tuan-tuan dah pernah duduk macam tempat saya ni, 20 tahun lebih dah bermain dengan kitab, dan pernah jadi imam, dan pernah jadi gini. Kadang tuan-tuan akan nampak ragam manusia. Ya, kadang-kadang macam-macam hal. Kadang-kadang orang tabligh datang rumah dia, jom sembahyang surau pakcik. Kau ingat sembahyang kat rumah tak sah ke? Menjawab tu. Jom pakcik kita sembahyang kat rumah pakcik, sembahyang kat surau pakcik. Kau ingat Tuhan ada kat surau je ke? Dia menjawab ni, mulut dia ni. Pakcik, jom kita pergi sembahyang kat surau pakcik, masjid. Buat apa sembahyang kat masjid? Kalau sembahyang kat masjid, riak, takabur, baik sembahyang kat rumah. Jawab. Sebab itu Nabi Musa ni dilawan dengan orang banyak sihir. Sebab tu mukjizat dia banyak. Rasulullah ni pula, kitab yang dibagi kepada dia tebal. Pasal apa tebal? Ada 6,000 ayat. Pasal Rasulullah ni dia berlawan kepada umat yang umat dia ni kontut-kontut kecil-kecil tapi mulut celupa. Faham? Mulut menjawab. Faham? Engkau ni apa pasal tak pakai tudung? Dia Tuhan tengok ke hati. Tudung tak ada kisah. Janji hati baik dengan Tuhan. Kan mulut menjawab tu. Hanya ada salah. Nak pergi salah, tak pergi pun salah. Apa dia? Dia jawablah, pergi salah, tak pergi pun salah. Mulut jawab tu. Macam tadi, saya kata tadi. Bila kata, jom pergi masjid. Kau ingat kat rumah, semayang kat masjid je sah. Kat rumah tak sah. Yang jawab tu apa? Mulut. Sebab tu Quran tu jadi hujah. Quran ni semua cerita mulut orang je tuan-tuan. Bila mulut manusia. Macam orang Melayu, dia tak ada kerja, dia duduk kedai kopi. Jom dah pergi semayang, bertaubat lah kau. Alah, itu kan kecil. Kita kau masuk neraka pun tak lama. Lepas tu kita keluar. Kita keluar, kata dia. Dia cakap, kita keluar, kata dia. Padahal ayat tu Yahudi dah cakap. Wa qalu lan tamassanna an-naru illa ayyaman ma'dudat. Berkatalah orang Yahudi, jangan kisahlah, kita masuk neraka ni tak lama, kejap aja berapa hari. Bila orang Melayu dia tak baca pada Al-Quran, akhirnya kejahilan orang Melayu ni, jawapan dia sama yang dijawab oleh orang Yahudi zaman Rasulullah. Nampak tu? Faham? Kena faham lah tu. Sampai satu tahap dia berkata, dia bergurau melampau. Masak ke orang kahwin. Kawan dia kata, pergilah kacau gulai tu. Tak nak panas. Pergilah berlatih, panas-panas berlatih, besok kau masuk neraka senang, kata dia. Dia boleh bergurau macam tu. Yang bergurau tu, orang 50 tahun, 60 tahun, tuan-tuan. Nampak? Ayat tersebut dah Yahudi dah cakap terlebih dahulu. Tengah lagi kita tak baca Quran. Maka kita ikutlah cakap dia. Kita dah terikut. Kalau dalam bab yang lepas, saya cerita kuliah bulan lepas, apa dia? Pak Ang, jom kita pergi makan. Makan apa? Asam pedas. Tak nak boring makanan tu. Cakap boring makanan, dia tak ada cerita bangsa lain yang cakap. Kecuali Yahudi cakap dalam Al-Quran. Faham ayat tu? Wa iz qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amil wahid. Hei Musa, hal keadaan teru pada Tuhan kau, bagi tahu kepada Tuhan kau, kami boringlah dengan makanan ni. Boring dengan makanan ni, ayat Yahudi yang biadab dengan rezeki Allah. Kalau nasi itu masin, lauk itu masin, masinnya lauk, yang tu tak ada kisah. Tapi bila kata, jom makan apa? Ikan bakar. Boring balik-balik ikan bakar. Bila dia boring, bosan dengan rezeki Allah, yang ini ayat Yahudi dah ada rakam lebih awal lagi. Betul nak kena baca Quran, faham-faham. Ni Quran zaman sekarang bukan nak, dah tua-tua kalau yang ada dekat masjid ni, kau jangan nak sibuk nak ngapal Quran. Dah tua-tua ni baca Quran, menghafal Quran dengan mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, lebih dituntut mendalami Al-Quran. Faham bang? Dia nak kena macam tu bang, kalau tidak tak. Pasal saya dah terangkan lebih awal, yang diturunkan Al-Quran ini untuk dipahami, untuk dibaca dan dipahami. Ditadabur, kemudian diambil pengajarannya sebagai panduan untuk hidup di atas dunia dan kejayaan di akhirat. Maksudnya, bila rangkumkan perkataan demikian bahawa memahami isi pati Al-Quran itu adalah tuntutan yang wajib ke atas setiap tengkok umat Islam. Faham? Ini dah nak balik-balik dah ke Tuhan. Quran rupa tak tahu lagi apa yang ada dalam Quran. Berat orang. Ya. Besok bacalah tukar baca. Kalau baca, macam Imam baca tadi.
Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digegar dengan segegar-gegarnya. Wa akhrajatil ardu azqalaha, maka terkeluarlah sekalian daripada isi perut bumi. Wa qala al-insanu ma laha, maka berkatalah manusia, apa yang berlaku? Akan sedap baca Quran macam tu, bang. Ni bang ini dah tua-tua duk sibuk leka lagi, dah tua-tua. Dia dah tahu tajwid saja, nak main-main tajwid lagi. Tajwid ni fardu kifayah, dia tak jatuh fardu ain. Tetapi membaca Al-Quran wajib bertajwid. Faham ayat tu? Kalau pergi hantar bini belajar dengan ustaz jantan, tak lulus hukum tu bang. Dia sepatut laki pergi belajar dengan ustaz jantan, kemudian balik ngajar bini. Bukan bini pergi belajar ke ustaz jantan, kemudian tarik suara innallazi, mengemang bulu roma ustaz tu, ini hukum tak lulus. Kalau bercakap ni ramai orang marah. Kadang-kadang dekat pejabat, seorang perempuan dekat pejabat ni, waktu rehat tu panggil ustaz seorang, minta tolong. Minta tolong ustaz tu baca tajwid. Kemudian baca dah. Perempuan mana boleh baca logol macam laki-laki? Izazul zilatil ardu zilzalaha. Tak, dia nak pakai suara lenggok dia. Izazul tak ada. Tak diluluskan. Sirim pun tak lulus baik-baik. Kau tahu sirim yang meluluskan barang literat. Ada tak lulus? Jadi itulah kaedah dia. Apa di antara kelebihan yang ada pada Muhammad, yakni Al-Quran? Apa tujuan daripada Al-Quran? Peta, panduan, cara hidup, petunjuk, jalan nak selamat atas dunia dan akhirat. Bagaimana cara dia? Baca Al-Quran, faham pada Quran, baru tahu mana jalan nak selamat di dunia dan berjaya di akhirat. Persoalannya, benda ni tak ditekankan terlebih dahulu. Maksudnya bukan aku nak salahkan ulama terdahulu. Tak ada. Maksudnya tak ditekankan daripada peringkat sekolah rendah lagi. Bila tak ditekankan dalam bentuk demikian, orang tua yang nak kembali balik kepada Allah, rupa tak tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Oh, yang ini banyak nak kena jawab bang. Besok cari terjemahan Quran. Dia dijual kat farmasi. Farmasi ya? Silap. Kedai motor. Cuba cek kedai motor. Okey bang, pelan-pelan. Benda ni nak kena atasi sendiri. Ataupun dekat masjid, lepas daripada isyak, buat khalaqah masing-masing. 5 orang. Seorang baca Arab, seorang baca Melayu. Seorang baca Arab, seorang baca Melayu. Yang gila-gila baca. Yang lain dengar. Kutiba alaikumul qital, difardukan ke atas kamu berperang. Wa huwa karhul lakum, padahal dia merupakan satu kebencian bagi kamu. Asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ada kala barang yang kau suka tapi benda itu sebenarnya baik bagi kau. Ada kala barang yang kau benci tapi sebenarnya pada hakikatnya pada hal keadaan baik bagi kau. Ada kala barang yang kau suka tapi mudarat bagi kau. Ada kala barang yang kau tak suka tapi mendatang manfaat bagi kau. Hidup atas dunia ni dia ada nafsu bang. Nafsu ni bang, cara kaedah nak mengukur nafsu ni ibarat kata antara gula dengan akar kayu. Bila orang yang tak ada ilmu dia rasakan gula tu sedap. Tetapi dia tak tahu bahawa mendatangkan mudarat. Bila orang yang tak faham dia rasakan akar kayu, air akar kayu tu pahit. Tapi hakikat dia mendatangkan manfaat. Itu dia. Apa tak pahit je bang? Musim-musim hujan ni orang tengah tidur, tiba-tiba dia suruh bangun, pahit. Pahit bang. Orang tu tiap-tiap pagi katam kitab dia, Sinar, Metro, habis katam dia baca. Tiba-tiba nak suruh baca Quran pula. Pahit bang. Tengah penat-penat balik rumah orang kahwin, 3 kenduri, 3 dia balonnya makan. Hari habis 3 gelas. Mata dia dah laknok macam mak pit keluar semak, tiba-tiba masjid menjerit. Allahu Akbar. Perit tak perit tu bang? Itu pahit tu bang. Kan senang tu bang. Dia pahit lagi dia berat. Lepas semayang kat rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan lepas kau buat macam tu, Quran depan mata je. Tak payah naik Grab, tak payah naik taksi, tak payah naik bus express. Jalan 2 tapak boleh capai Quran. Tapi mampu tak manusia melangkah? Bila ada nafsu, dia jadi satu kepahitan nak pergi ke situ tuan-tuan. Itu je pahit tu nak buang.
Apa benda yang jadi pahit pada manusia? Yang pertama, dia kurang makan. Yang kedua, dia kurang tidur. Yang ketiga, dia tak banyak kawan, kurang bercakap. Yang keempat, di antara dia banyak beramal. Yang kelima, dalam keadaan dia kurang tidur. 5 perkara ni benda yang berlawanan. Kalau 5 perkara ni manusia boleh kekalkan. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang bercakap dan banyakkan pada ibadat. Dah lama terbuka tirai ketuhanan ni, tuan-tuan. Rukun jadi wali tu 4. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang bercakap dan banyakkan ibadat. Jangan kurang makan, kurang minum, kurang tidur tapi tak ibadat. Kalau macam itu boleh jadi wali, ramai jaga boleh jadi wali. Jaga jarang tidur, faham? Tapi dia beramal tak tahulah. Dia kurang tidur, dia kurang tidur. Tapi dia beramal belum tentu. Pasal bangun tengah malam ni satu rezeki. Beramal tu satu rezeki. Khusyuk tu satu rezeki. Ada orang boleh bangun tengah malam tapi tak boleh beramal. Lebay-lebay transit Ramadan ni, cuba tengok lebay Ramadan. Kita dah bulan puasa. Lepas makan sahur, dah makan sambal, dah pedas, dah meleleh hingoh, dah meleleh air mata dah. Kemudian pedas. Perut dah kenyang. Kenapa tak boleh buat tahajud masa ada lagi? Tu saya kata, bangun tengah malam satu nikmat, dapat ibadat satu nikmat. Ada orang boleh bangun tengah malam, bangun makan sahur saja. Namun tahajud untuk 2 rakaat, witir untuk 3 rakaat, dia tak dapat. Faham tak? Itu semua rezeki Tuhan bagi. Minta Tuhan mengkhususkan bagian rezeki ini, khususkan betul-betul. Allahu Akbar. Ada orang, contoh bila azan Allahu Akbar, ada orang dia dapat nikmat datang ke masjid. Ada orang tak dapat. Bila tiba pula masjid, ada orang sampai lambat. Tak direzekikan dia untuk tahiyatul masjid dengan qabliyah. Dan bila takdim masuk dalam saf, dalam semayang tu, ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk. Dalam yang khusyuk tu pula Allah pilih pula pada ketika itu. Ada yang hal keadaan tenggelam dalam mengerti Allah, ada dalam keadaan khusyuk bermain dengan ilmu. Faham tu? Khusyuk dengan ilmu lain, khusyuk dengan Tuhan lain. Khusyuk dengan ilmu ni duduk leka main ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil. Dia duduk mandang hukum tajwid aja dalam tu. Dia duduk mandang ayat saja. Padahal dia terlupa hati itu untuk dihubungkan dengan Tuhan. Maka hijab dia adalah hijab ilmu. Faham tak? Pelan-pelan abang. Pelan-pelan. Habis. Maka letak di antara 12 Rabiul Awal tadi sekali. Datangnya di antara lahirnya Rasulullah SAW pada pagi itu tadi. Lalu berhimpunlah di antara manusia berduyun-duyun dalam keadaan nak tengok Rasulullah. Lalu pada ketika itu datanglah kabilah-kabilah daripada luar, daripada Mekah dengan unta-unta mereka. Yang ini ada dalam kitab bersanjing. Yang ini ada dalam selawat di bak. Maka berjalanlah unta-unta itu. Apabila tuan-tuan unta itu membacakan syair memuji akan Muhammad, maka menitiklah air mata unta itu tadi. Apabila menitik air mata unta itu tadi, lalu melajukan perjalanannya. Apabila tiba di kawasan Mekah, dilihat kaki unta itu penuh dengan darah. Akibat terlalu rindu unta ini kepada Rasulullah, luka kaki dia tidak rasa dia akan kesakitan. Bahkan apabila dibukakan akan bilik Rasulullah, unta terus menyungkur dan sujud dan bersyahadat menyaksikan kerasulan Muhammad, tuan-tuan. Maka kata Ali bin Syair itu, betapa lajunya perjalanan unta akibat rindu dia kepada Rasulullah hingga melanggar mereka akan batu-batu, berdarahlah kaki unta tetapi tidak merasakan kesakitan kerana kerinduan rindu yang terlalu kuat dia kepada Rasulullah. Hei mereka-mereka, kata Rasul, kata-kata bin Syair tu, kalau seandainya seekor binatang ada satu sifat rindu pada Rasulullah, bagaimana hei manusia kamu umatnya tidak rindu kepada penghulu kamu? Ayat tu kalau dibalikkan bahasa tu kasar tu tuan. Ya. Oh bang, kasar. Kalau dab pun boleh cium tapak kaki Rasulullah. Boleh mengatakan wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Kalau pokok yang dipanggil oleh Rasulullah pun boleh datang. Bila Rasulullah panggil balik kembali pada asal, tiba-tiba terus dalam keadaan meleleh air daripada pelepah dan mati pokok itu tadi. Akibat terlalu suka dan rindu dia kepada Nabi. Dan akibat daripada kekuatan pantulan nur Rasulullah, pokok itu akhirnya mati. Rasulullah tu.
Nak kenal cerita Rasulullah, kalau sebab tu, kalau tuan-tuan buka dalam hikayat dan cerita, bila seluruh daripada Rasulullah berseronok dalam syurga, lalu tiba-tiba malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, adakah engkau masih lagi bersuka ada segelintir di kalangan umat engkau yang sedang berada dalam neraka?" Maka jawab, maka sedihlah Rasulullah, maka mohon izin kepada Allah Ta'ala untuk melihat ahli-ahli umatnya yang berada dalam neraka. Lalu Rasulullah perintahkan sekalian daripada ahli syurga sujud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Allah mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, as'al bima syi'ta, hal keadaan bangkat kepada engkau ya Muhammad, minta apa yang kau nak. Ya Allah, ada segelintir umat aku yang berada dalam neraka, mohon syafaat dalam keadaan mengeluarkan mereka, maka Allah izinkan. Saya baca dalam hikayat ni tuan-tuan, bila takdir kata tiba di pintu neraka Jahannam, maka ketika dalam keadaan Jibril nak masuk keluarkan umat Nabi Muhammad, Rasulullah kata, biar aku turun sendiri dalam neraka Jahannam ini mengeluarkan bagi umat aku. Dalam bait syair dia mengatakan, apabila berdapatlah tapak kaki mulia Muhammad ini ke dalam pintu neraka, maka sejuklah seluruh daripada api neraka dengan sebab kekuatan nur yang berada di bawah tapak kaki Rasulullah. Tuan-tuan ya, hebat Rasulullah. Nak kena letakkan cinta dia macam tu, dia kata tak cinta dia tak jadi. Kalau dalam bab cerita yang lepas-lepas orang cerita apa dia? Di akhirat besok, tiba-tiba si Fulan tu nama dia masuk dalam neraka. Bila dia kata dia tiba-tiba hal keadaan ditanya kepada dia, apa lagi yang kau nak bercakap? Lalu jawab ahli neraka ni, kata orang yang nak masuk neraka, ya Allah, ya Tuhanku, keputusan kau meletakkan di antara aku sebagai ahli neraka, aku redha ya Allah. Tapi sesungguhnya aku ini ya Rasulullah, ya Allah, adalah umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau andainya kau masukkan ke dalam neraka, aku ini adalah umat Nabi Muhammad. Kalau Muhammad akan tahu bahawa ada umatnya masuk neraka, maka Muhammad akan bersedih. Wahai Allah, adakah engkau suka melihat kekasihmu Muhammad dalam keadaan bersedih? Melalui syafaat ini dosa dia terampun, tuan-tuan. Tengok orang jaga tu. Ini sebab begitu. Ada lagi satu kisah hikayat di cerita, bila dia nak masuk neraka minta satu permohonan yang terakhir. Apa dia di antara permohonan? Ya Allah, andainya aku dimasukkan ke dalam neraka, maka besarkanlah badan aku sebesar-besarnya hingga boleh memenuhi seluruh daripada neraka, supaya lepas daripada aku tidak ada lagi umat Muhammad yang akan masuk ke dalam neraka. Yang ni pun tuan-tuan, cara dia mengolahkan ayat itu melepas mereka daripada azab api neraka. Itu kelebihan Rasulullah. Dia salawat. Dia tak boleh kurang 100, jangan kurang. Kerana orang ada 40 tahun ni main ribu-ribu pun tak apa selawat ni. Dia tak akan mendatangkan apa-apa. Kalau la ilaha illallah tu dia ada ujian. Allah tu dia ada ujian. Kalau zikir-zikir yang lain dia ada ujian lah. Macam zikir tarekat ni dia ada ujian. Zikir tarekat mubtadi ibtidak dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia akan buat. Kalau dalam Naqsyabandi dia ada 7 lataif lagi, ada 7 makam lagi. Kalau dalam cerita tarekat yang lain, dia baca 70,000 dulu. Lepas la ilaha illallah, dia akan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia baca lagi 70,000. Lepas daripada itu, dia akan beramal tahunan dia. 1 tahun dia khatamkan 100,000 qul huwallah. Lepas itu dalam keadaan dia bermain dia dengan selawat. Berapa ribu yang kau nak buat selawat atas dasar kasih kepada Rasulullah. Yang ini paling senang dan paling laju untuk bermimpi pertemuan dan liqa' dengan Rasulullah. Ini paling untung. Jadi selawat jangan tinggal. Kalau saya kata spontan, super spontan, abang macam tu. Abang kalau tak, dia kata tadi nak datang sini pakai jubah. Sarung seluar tadi selawat. Pakai jubah 1 selawat. Kopiah tak pakai tadi 1 selawat. 3 selawat. Okey. Balikkan locot 3-3 tu dengan 3 selawat. Jumlah dia 6 kali selawat sekali 1 waktu. Betul? 5 waktu kita sembahyang, makna ada 30 kali selawat. Betul? 1 bulan kita ada 900 kali selawat. 1 tahun kita ada 10,000 kali lebih kita berselawat. Faham banget? Itu contoh je tu. Atau ambil kopiah. Pakai kopiah 1 selawat, locot kopiah 1 selawat. 1 hari 5 kali pakai kopiah, makna 10 selawat. 1 bulan ada 300, 1 tahun ada 3,600, 10 tahun sembahyang ada 36,000 selawat melalui 1 pakaian songkok sahaja. Apatah lagi kalau orang ambil sunnah pakai cincin. Orang yang awam dia pakai cincin 1 sunnah. Kalau orang dah jadi ketua dalam masyarakat, sama ada dia imam ataupun
imam ataupun apa jawatan dalam kampung, maka dia boleh pakai dua. Sunat. Kalau sekali pakai cincin selawat, sekali locot, sekali pakai, sekali locot. Berapa banyak selawat yang kita. Nak suruh orang Melayu ni duduk beramal atas sejadah, zikir lama-lama, tak boleh. Berakar punggung, kata dia sekarang. Merasap punggung. Banyak alasan dia, maka buat cara begitu. Kalau tuan-tuan start motor datang ke masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala, baca selawat ni. Kalau pergi rumah, pergi ke masjid, dapat 20 selawat, patah balik dapat 40. Satu bulan 1,200. Kalau 10 malam masa 1 tahun, maknanya 14,000 dia boleh dapat selawat pada ketika itu. Payah? Tak payah. Kan payah benar. Kalau nak khusus dengan Rasulullah, bangun tengah-tengah malam, kemudian angkat air semayang, kemudian semayang taubat 2 rakaat, hadiah Fatihah pada Rasulullah, hadapkan diri kepada makam Rasulullah, pandang dan dulu kasihkan dulu pada Rasulullah. Bila dah terhal keadaan terpakai nur kasih hati kepada Rasulullah, mulakan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dia ikut kata, kalau sallah, baca wa sallam. Kalau salli, baca wasallim. Faham ya? Allahumma salli, maka tutup dia dengan wasallim. Kalau nak doa, wasallallah, tutup dia dengan wasallam. Tapi dengan syarat, dia tak dikacau dengan wabarik. Kalau kata, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pasal baca sallah. Tutup dengan wasallam. Tapi sebelum wasallam ditambah wabarak. Wabarik mesti wasallim. Wabaraka mesti wasallam. Okey? Faham eh? Kau jangan mandai-mandai doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jangan. Berpuluh ustaz belakang tu dengar. Apa dia? Apa dia? Berpuluh ustaz belakang tu dengar. Kadang-kadang wasallallahu ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak boleh pasal dia salli. Dia pergi pada wasallam. Wasallim. Tak dia pergi wasallam. Itu doa lah bang. Paling senang tutup kias mam senang aja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habis selesai. Baca apa? Baca ajma'in, tutup kes. Tak ada wasallim, tak ada wasallam, tak ada wasallum. Okey. Tutup dengan ajma'in. Berarti imam-imam kadang-kadang ditutup baca tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah habis, tak perlu bagi apa-apa lagi dah. Okey. Itu paling senang lah, Mam. Habis. Maka datanglah di antara kabilah-kabilah ini menghadap dia akan anak kecil ini tadi. Hal keadaan tengok kecanggihan pada Rasulullah. Yang pertama, hal keadaan Rasulullah, hal keadaan dia tidak hal keadaan menyusu pada hari pertama dan hari kedua dan beberapa hari. Yang kedua, bila dikelilingi akan Rasulullah, maka ada seorang daripada bapa saudaranya, Al-Abbas. Tengah duduk-duduk, tiba-tiba bisikkan datang dekat dia. Tahukah kamu siapakah bayi yang berada di hadapan kamu? Maka menggelenglah Al-Abbas pada ketika itu, aku tidak tahu. Tiba-tiba suara malaikat mengatakan, itulah dia Muhammad bin Abdullah yang satu masa ketikanya Allah Ta'ala akan serahkan rahsia 7 petala langit dan 7 petala bumi berada dalam tangan bayi ini, kata suara itu. Rasulullah, dia pegang khazanah langit, dia pegang khazanah bumi. Faham? Bukan khazanah tu masuk rahsia lah, bukan kaya. Kalau kaya tak. Muhammad, kau tunjuk mana bukit yang kendak, Allah janji akan tukarkan jadi emas untuk kau belanja anak beranak. Tidak ya Jibril, cukup sekadar hari ini. 1 hari aku makan, 3 hari aku tidak makan. Kenapa demikian ya Rasulullah? Kerana 1 hari aku makan, Allah hajar aku bersyukur. 3 hari aku tak makan, Allah hajar aku bersabar. Habis? Faham? Kau kalau beramal tengah-tengah malam, malaikat tanya kau, berapa kilo kau nak emas? Kau nak jawab macam mana? Tunggu sekejap, aku cari kalkulator. Ujian datang bang, Rasulullah begitu. Mak tu kadang-kadang yang mulut celupar ni, kadang-kadang setengah musim ni, bila kita cerita tentang Rasulullah, ada mulut Melayu yang celupar ni, apa dia jawab? Itu zaman Muhammad. Muhammad pun kalau hidup dekat negara kita ni, macam kita ni, tak apa macam mana besar kita Muhammad pun kita tak tahu. Boy! Dahsyat orang ni bang. Ya? Orang punya sombong dengan Rasulullah. Nampak macam mana? Kereta kau kalau canggih pun ke bawah. Yang dikasihkan Rasulullah ni boleh terbang.
Kereta kau pakai minyak, pakai petrol. Borak ni tadi, bila dia naik bukit, kaki belakang dia panjang. Bila dia turun bukit, kaki depan dia panjang. Makna Muhammad tak sengit ke depan, tak sengit ke belakang. Itu kelebihan borak. Faham borak? Dia naik bukit, mesti menengok begitu. Tapi kaki belakang dia akan panjang. Bila dia turun bukit, sepatut tertungging begitu. Tapi kaki depan dia akan panjang. Itu kenderaan. Laju borak tu sekali kibas kebak dia, saujana mata memandang. Tapi bila dah melepasi pada di antara Sidratul Muntaha, kata Rasulullah, aku berada di belakang borak. Kelajuan aku pergi kepada Allah Ta'ala menuju kepada Hadratul Qudusiyah. Boleh kerana terlampau laju hingga aku menoleh ke belakang. Rupa borak dah tertinggal di belakang. Oh, itu kisah dia bang. Jauh cerita tu. Orang cerita sampai situ je. Biasa orang cerita sampai situ. Sampai situ. Tak, orang tak sampai cerita-cerita sampai Hadratul Qudusiyah, Safratul Qudusi, naik kepada atas, kepada Sidratul Muntaha. Cerita tak tali. Nisbah setengah orang. Baik, saya ringkaskan. Saya nak tutup. Maka lahirlah di antara maka Al-Abbas dia tahu bahawa inilah budak yang akan memegang 7 petala langit dan 7 petala bumi. Rahsia yang akan sampai pada ketika itu. Datangnya unta yang sujud kepada Rasulullah. Datangnya beberapa di antara orang yang sujud, di antara makhluk yang lain yang sujud kepada Rasulullah. Membuktikan bahawa Muhammad ini ada keistimewaan daripada zahiri dan ada keistimewaan pada batin dia. Okey. Okay. Ada istimewa dia bang, Rasulullah. Istimewa. Orang yang kena panah, mata dia terkeluar. Kena panah tepi ni, mata dia terkeluar. Dalam peperangan ni, Rasulullah ambil tapak tangan, letakkan biji mata tu, tampal ke balik. Sejak daripada pegang Rasulullah, mata tu masuk balik, aku tak pernah merasa sakit tentang mata. Melalui tangan dia je tadi. Bukan kata Muhammad ini pada nur dia saja dengan mukjizat yang dikurniakan kepada dia Al-Quran, bahkan pada batang tubuh dia. Bila sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku nak kahwinkan anak, tapi aku tak ada wangian. Rasulullah pun bukakan lengan tangan baju dia. Bila keluar dalam keadaan peluh, Rasulullah pun mengerahkan peluh ni tadi. Bagikan pada sahabat. Wangian tu dikatakan sampai di antara beberapa hari lepas perkahwinan, peluh Rasulullah masih lagi tetap wangi lagi pada ketika itu. Satu wanita rockers pada zaman Rasulullah. Bila dia tengok Rasulullah tengah-tengah makan, dia bukan Islam. Muhammad, kau makan apa? Kata Rasulullah, aku makan ini barang, ni barang, ni barang. Minta aku sikit. Rasulullah pun bagi. Dia aku tak nak yang tu, aku nak yang dalam mulut kau. Rasulullah pun kunyah-kunyah makanan tu, serahkan kepada dia. Dia makan saja apa yang dibagi oleh Rasulullah. Mulut dia dah mula dalam keadaan tak celupat. Besok dia datang bertemu Rasulullah dan masuk ke dalam agama Islam. Ini Rasulullah. Belum cerita lagi bagaimana Abdullah bin Mas'ud hal keadaan tak membuangkan darah bekam Rasulullah. Apabila dalam keadaan dia tengok darah tu wangi lalu dimakan, berdasarkan kau buang dia tanam di antara darah aku ya Abba bin Mas'ud. Maka dia kata tidak, aku makan ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, siapa yang makan barang yang keluar daripada tubuhku maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Saya ceritakan dan nampak macam ni orang kata, ramai orang tak setuju bang. Dalam peperangan Uhud, Rasulullah bila terpukul dengan satu orang daripada musuh, topi besi itu, dia punya anak besi itu terbenam dalam pipi Rasulullah. Sahabat tarik ni tak lepas. Abu Sa'id Al-Khudri dia bongkok pada ketika itu. Dia gigit ni besi itu, dia tarik keluar. Tiba-tiba menyembuh darah Rasulullah. Abu Sa'id pun cempakkan besi itu. Dia pun minum hal keadaan masrakkan mulut dia dekat darah Rasulullah. Lalu diminumnya di antara darah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi demi diriku yang berada dalam genggaman zatnya, barang siapa yang makan dan minum barang yang keluar daripada tubuhku, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu kelebihan Rasulullah. Rasulullah buang air kecil, masuk dalam satu bekas. Malamnya Ummu Salamah bangun haus, dia terus minum air itu. Besok Rasulullah tanya dia, mana air yang dalam bekas? Malam tadi aku minum, aku dah haus, aku minum. Apa jawab Rasulullah? Wallahi, demi diri aku yang berada dalam genggaman zat, barang siapa yang makan dan minum barang yang keluar daripada tubuhku, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Muhammad ni kenal cukup-cukup bang, kalau nak cukup cinta kat Rasulullah. Rasulullah ni nak cukup cinta, kenal betul-betul lah. Kalau orang-orang tarekat ni, cerita ni sedap dengan orang tarekat. Tapi dengan Rasulullah ni kenal betul-betul. Itu je sebenarnya Rasulullah. Bukan sekadar yang di antara Al-Quran yang dibawa yang paling agung, ataupun di antara dakwah, ataupun di antara gelaran di kekasih Allah. Bukan sekadar itu, bahkan Muhammad ini zahir dan batin dia mempunyai karamat. Dia mempunyai mukjizat. Itu kelebihan Rasulullah.
Bila orang tak nak nampak, dia tak nampak. Sampai satu ketikanya saya pernah berceramah bergabung dengan satu doktor. Doktor tu tiba-tiba dia kata, kita nak ikut Muhammad belandakan Quran dan hadis. Tak ada kena-mengena dengan batang tubuh Muhammad. Muhammad macam biasa kita juga. Macam, ayat orang tak bertapis tuan-tuan. Bila orang tak baca kisah-kisah di antara kisah sirah Rasulullah ni orang tak baca habis, orang tengok kecil Rasulullah. Cuba dia baca betul-betul di antara sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak antara. Kalau kata syuqal qamar, dia membelah kandakan bulan. Cakap Melayu, kata orang Melayu macam mana kata belah bulan. Bila cakap belah bulan, orang pergi bina tembok besar Cina ni, di negara Cina. Dia tengah bina di antara tembok besar tu, dalam saat satu kemuncak tu tiba-tiba dia terperanjat, tengok bulan terbelah tu. Ini orang Cina menceritakan kisah ni tuan-tuan. Lalu ditulis, kalau mengikut kata sejarah, ada satu tembok di tembok besar negara Cina, dia menulis, ketika kami bina tembok yang kami tulis ini, hal keadaan kami lihat bulan sedang terbelah pada ketika ini. Orang Melayu tak nak percaya. Orang kafir Cina, orang Cina pun dalam keadaan mensabitkan tentang mukjizat Rasulullah. Nampak tuan-tuan? Itu contoh lah tuan-tuan. Bila orang selam pada laut, dia tengok dalam laut ni tiba-tiba ada satu lorong yang paling besar dan dalam. Lorong tu dia punya lebar lebih kurang dalam 8 km. Lalu dia buat kajian bahawa satu ketikanya hal keadaan cara di antara terowong ni berlaku menandakan melalui kekuatan tiupan angin. Lalu Mak Saleh ni tuan-tuan, dia buat ni dalam satu dewan begini, dia taruhnya air. Nikola besar ni dia taruhnya air. Dia cuba tembakkan air angin yang macam mana kuat yang boleh membelahkan air ni tadi. Dia cuba buat tak mampu. Lalu dia berfikir bahawa laut ini pernah terbelah dan hal keadaan terbelah dan pembukaan air itu terkebak hingga ke 8 km. Hal keadaan jauh, dalaman dia tu begitu jauh buat laluan, maknanya laluan pengikut Nabi Musa alaihi salam. Lalu dia kata, kalau berlandaskan daripada kajian sains, tiupan angin yang dicipta oleh manusia sekuat mana tak mampu untuk membedah di antara keluasan 8 km terbukanya laut, melainkan ada satu kuasa gaib yang hal keadaan melakukan perkara tersebut. Semua bukti itu nyata. Antara orang yang percaya, orang yang baca kitab dan tahu terjemahan kitab, orang yang tahu tentang isi Al-Quran dan apa sebagainya. Pasal manusia nak apa lagi? Allah jadikan dalam Quran tu ada cerita, ada kalanya Ashabul Ukhdud, orang yang dimasukkan dalam parit, lalu dibakar, lalu dia jadi hangus. Matilah. Ada satu cerita pula seorang Nabi nama dia Ibrahim dimasukkan api 40 hari, tak hangus walaupun bulu roma. Maknanya dalam Al-Quran tu ada dua cerita. Satu api yang membakar, satu api yang tak membakar. Dalam Quran tu dia ada satu lagi cerita lain. Ada satu Nabi yang dilahirkan di atas dunia ni, dia dalam keadaan tak ada bapa. Tiba-tiba dia lahir, maka itu anak kepada Siti Maryam AS, yakni Isa. Dilahirkan pula satu Nabi yang basyariah seperti biasa, yakni Muhammad. Dia ada mak dan dia ada bapa. Ada yang lebih pelik hukum yang ketiga, dia menciptanya manusia tanpa mak dan tanpa bapa, melalui terus daripada tangan kudrat dia, yakni Sayyidina Adam AS. Kan ada 3 hukum tu. Tadi api pun tadi ada 2 hukum, dia tak ada. Ada kalanya di antara manusia tu Allah meletakkan bahawa hal keadaan satu perkara yang manusia buat begini-begini, natijah dia begini. Ada satu ketikanya Allah meletakkan bahawa yang berlaku dalam peristiwa peperangan itu tidak engkau yang melontar ya Muhammad, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah, tetapi yang melontar itu adalah Allah. Kerja Muhammad dalam keadaan melempar, lajunya batu ke mana pergi batu, ke mana arah musuh yang kena, yang itu kerja Allah. Nak bagi tahu Quran ni dia ada lapis dia. Satu lapis peringkat zahir, satu peringkat hati, satu lapis lagi peringkat yang pelik yang tak boleh dijangkau oleh akal dan adat dan akal. Ini nak kena faham. Itu yang ada dalam Al-Quran. Bila tak kaji dalam bentuk macam tu, dia baca Quran biasa je. Tanya, Ustaz, kalau jumpa hantu baca apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ustaz, kalau tak boleh tidur nak baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ustaz, kalau tak dia kata nak tidur, kalau nak mati dan beriman baca apa? Baca qul huwallah. Ustaz, apa lagi ayat dia? Ustaz, kalau tak dia kata nak minta rezeki macam mana? Bacalah Alam Nashrah. Lepas sembahyang jangan tinggalkan Alam Nashrah. Maka rezeki dia akan datang. Alam Nashrah jangan tinggal lepas sembahyang. Itu salah satu amalan dah.
Yang boleh beramal alam nasyar lepas sembahyang. Ustaz, apa lagi antara kelebihan? Barang siapa yang mengiringi matahari yang naik dengan wadduha 7 kali, matahari yang turun dengan wadduha 7 kali, maka akan mendapat daripada limpahan rezeki daripada Allah. Dia nampak ayat Quran kat situ je. Dia tak nampak pada yang lain lah. Yang lain-lain. Okey bang, maka saya kata sampai setakat Muhammad dilahirkan. Bila lahir dekat situ panjang cerita dia lagi bang. Antara 3 Syuaibah, antara Halimatus Sa'diyah, 3 Ibu Suswan. Tengok beberapa perkara pelik yang berlaku. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab yang lebih khusus lagi lah. Kalau terjemahan yang lebih khusus lagi. Kalau tuan-tuan tengok hari yang keempat Muhammad dalam keadaan tak boleh tidur. Gelisah Halimatus Sa'diyah bawa di hadapan rumah. Bila dia pangku di hadapan rumah, tiba-tiba ketika bulan purnama, tengok bulan tiba-tiba menepati pada wajah Rasulullah. Tiba-tiba aku melihat wajah bulan turun menujuluh bagi wajah Rasulullah. Kemudian aku lihat pula cahaya Rasulullah naik bertukar-tukar cahaya dengan cahaya bulan. Itu kenyataan Halimatus Sa'diyah ketika menyusulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan dia tuan-tuan. Maka nisbah di mana pengajaran dia? Yang pertama kenal Muhammad. Bila kenal Muhammad, setiap watak yang kau buat itu tadi ke arah dalam keadaan nak menyukakan Muhammad, nak cari redha Muhammad, nak cari suka Muhammad. Kenapa di antara kau perlukan kepada Muhammad? Kerana kau takkan boleh masuk pintu kasih Tuhan melainkan ketuk dulu pintu kasih Muhammad. Wa in kuntum tuhibbunallah, andai kamu kata cintakan kepada Allah, fattabi'uni, ikut oleh kamu akan aku, yakni Rasulullah. Nak siapa nak cinta Allah, kena buka dulu pintu kasih pada Rasulullah. Bila dapat kata fattabi'uni, automatik yuhibbukumullah, nescaya kamu akan mendapat keampunan, dikasihi oleh Allah Taala. Jangan kata aku nak beramal, tak nak melalui Rasulullah. Tak, Allah meletakkan undang-undang begitu. Okey. Moga dapat pengajaran dekat kita apa yang saya sampaikan seberengkah dalam bentuk begini. Nak buktikan di antara bukti dan antara kasih sayang kepada Rasulullah. Dia bukan dalam bentuk semata-mata zahiriah. Faham? Maknanya dikendaki kita menjiwai Muhammad. Macam mana menjiwai Muhammad? Bangun tidur, tak ada orang dengar, tak ada orang apa. Tiba-tiba bercakap dalam hati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita belum bangun, belum turun katil, belum masuk bilik air, belum sarapan. Bangun tidur, teringatkan pesan Muhammad, lalu baca doa tadi. Betul? Doa tadi lah. Masuk bilik air, berhenti tepi pintu. Baca doa masuk jamban kerana terkenangkan ia merupakan amalan Muhammad. Kemudian masuk kaki kiri, mengenangkan itu perbuatan Muhammad. Jaga adab dalam bilik air, yang itu perbuatan Muhammad. Bila kencing, berdehem itu dituntut. Itu tuntutan yang dikendaki oleh Muhammad. Bagi orang laki-laki, tidak kurang dia daripada 3 urutan ketika kencing. Yang itu perintah daripada Muhammad. Kemudian dia bersuci dengan keadaan sempurna. Dia keluar dengan kaki kanan. Orang dia nama Dola, nama Talib, nama So'on. Tapi dia bangun tidur, dia dah ternampak cerita-cerita tentang Nabi. Selagi tuan-tuan tak dapat menjiwai jiwa Muhammad seperti mana saya cakap, sekadar tuan-tuan bercakap, bersalawat, nak cuba ajukan kasih, dia terlalu payah, jadi begitu. Bila tuan-tuan tiba kat masjid, tak ada orang jaga tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan masuk dengan kaki kanan? Kerana tuan-tuan dah terpandang perbuatan Muhammad. Kan tuan-tuan turun kaki kiri, tak ada kata siapa turun kaki kanan untuk siap-siap dengan rotan, tak ada. Tapi tuan-tuan nak turun, tiba-tiba langkat kaki kiri, langkah kaki kiri, yang ingat ini adalah langkah Muhammad. Bila tuan-tuan nak makan tadi, tuan-tuan baca doa, baca bismillah. Bila tuan-tuan suap, tuan-tuan ingat yang ini perbuatan Muhammad. Nama saja kita, nama apa yang ada. Tapi yang kita lakukan semuanya adalah watak Muhammad kerana memandang Muhammad. Belum apa-apa tadi, bangkit tidur, teringatkan doa, menandakan kita teringatkan perintah Muhammad. Selagi jiwa kita tidak menjiwai bagi watak Muhammad, maka hal selagi itu payah sukar bagi kita untuk adakan pertemuan dan cinta kepada Rasulullah. Okey? Itu saja. Masuk tandas, tak ada orang jaga. Masuk kaki kiri, pasal kau nampak langkah Muhammad. Masuk dengan tutup kepala, pasal kau nampak tutupan Muhammad. Kau keluar dengan kaki kanan, kau ikut cara Muhammad. Kan senang. Yang ini orang tak tahu. Kau pakai serban besar-besar macam aku ni, dipuji di orang, kembang kau, habis. Habis. Hui, serban kau.
Aku tengok satu Malaysia ni serban kau lepas dah mula dah habis kan. Cair. Sorong minyak atar ni pakai niat ini kesukaan Muhammad. Perkara yang Muhammad tak pernah tinggalkan minyak atar. Perkara kesukaan yang Muhammad tak pernah tinggalkan minyak atar. Muhammad dia suka semayang berjemaah, berjalan berjemaah dan makan berjemaah. Itu amalan Muhammad. Bukan nak tunjuk-tunjuk depan orang sunnah gini. Tak. Bila kau nak buat sesuatu tadi, kau pandang dulu itu perbuatan Muhammad. Bila kau buat satu, ini perbuatan Muhammad. Faham? Minum air kau minum. Jangan lebih daripada 3 teguk. Jangan bernafas dan buang nafas dalam minuman. Minum begitu. Kena minum, bila tangan kotor, ampu tangan kiri. Setakat hari ni aku belum jumpa hadis Nabi minum 2 belah tangan. Setakat hari ni lah. Aku belum jumpa lagi lah. Kau ada orang jumpa, baguslah, terima kasih. Tapi kalau dia kata tangan dia kotor, dia minum dengan tangan kiri, dia minum dengan tangan kiri, dia ampu dengan tangan setakat hari ni aku belum jumpa kisah Muhammad minum dengan 2 tangan. Setakat hari ni lah. Habis bang itu je pun. Kau bangun nombor tengah tidur, kau bangun. Kerana kau nampak bangun dan bangkit itu adalah bangkit yang dikehendaki oleh Muhammad. Cerita apa yang kau buat ibadat. Kalau bila kau nampak bentuk macam itu, baru kau akan ucap terima kasih pada Muhammad kerana semayang sekadar dibagi oleh Allah 5 waktu saja untuk menghubungkan roh dengan Allah. Tapi bila adanya Muhammad menghadiahkan kita berpuluh-puluh lagi rakaat, memberi peluang pertemuan mi'raj roh dengan Allah. Semayang itu dikata as-salatul mi'rajul mu'minin. Semayang merupakan mi'raj orang mukmin bertemuan roh dengan Tuhan. Maka bila orang yang mendapat kekhusyukan, lazat ibadat itu bila dapat dihubungkan dia dengan Tuhan. Allah perintahkan semayang 5 waktu. Muhammad dengan sebab daripada dia dapat berpuluh-puluh lagi rakaat, peluang yang lebih baik dalam meletakkan hubungan yang lebih rapat dengan Allah. Terima kasih kepada Rasulullah. Okey? Pasal mengajukkan dia saja kita beroleh pahala. Okey bang, itu kelebihan Rasulullah. Seperti mana kata dia selamatkan umat dia daripada neraka tadi, itu antara kelebihan-kelebihan syafaat-syafaat yang besar yang dibagikan oleh Rasulullah. Jadi cara dia macam mana? Sunnah tu jangan ditinggal bang. Jangan ditinggalkan. Abang nak tengok macam mana Tuhan layan kita baik tak baik, tengok dalam beberapa perkara. Ni penutup dah bang. Dah beberapa kali dah penutup dah. Penutup dia bang. Yang pertama, dalam satu hari Allah letakkan kau semayang kat mana? Kalau dia letakkan kau semayang kat rumah, yang itu bukan pilihan yang tepat. Kalau dia letakkan di mana ada azan, di situ kau semayang, engkau adalah pilihan yang terbaik. Kemudian bila kau semayang 5 waktu di masjid, kau dapat tak pilihan yang kedua, kau didatangkan sebelum daripada waktu azan, kau dapat tahiyatul masjid, kau dapat qabliyah dan ba'diyah. Kemudian lepas daripada itu, hal keadaan apa lagi tempat yang kedua, ada dah tidak ketika itu lepas semayang kau dapat menyebut nama Allah dengan berzikir, bertasbih dan juga dalam berdoa. Pilih. Yang ini sekadar kasar. Yang kasar lah. Lapis yang kedua, bila kau semayang zuhur, Allah hantar kau dekat masjid. Macam mana hati kau terikat dengan Tuhan? Adakah kau semayang dengan khusyuk ataupun dalam keadaan lalai? Adakah kau semayang asar? Bagaimana hati kau melayan Allah ketika Allah pilih kau beribadat di masjid? Semayang maghrib tadi, bagaimana kau hamparkan hati kau untuk tilik Allah? Kerana Allah yang pilih kau datang ke masjid. Situ je jawapan dia. Kemudian dalam satu hari ini, ada tak rezeki Allah bagi aku baca Quran? Hari ini Allah rezeki tak aku dalam keadaan berselawat dekat Nabi. Hari ini ada tak rezeki aku, Allah kasih aku buat kebajikan pada anak dan bini. Hari ini Allah rezekikan tak aku untuk bersedekah. Orang mengaji dalam ilmu tasawuf dah tua-tua ni bang. Bila orang belanja kita, orang kata itu rezeki kita. Tak, tapi dia terbalik. Kalau hari Jumaat ni kita dapat belanja orang, itu rezeki kita. Okey, faham bang ya? Dia kena terbalik. Pasal tasawuf ni menyungsang. Okey? Dia menyungsang. Kata Imam Ghazali, kalau ada budak lahir, menangislah engkau. Kerana zaman ni penuh dengan maksiat, apatah lagi 30 tahun akan datang budak ni macam mana. Siapa yang mati pada hari ini, tersenyumlah engkau. Kerana dia selamat daripada fitnah dunia. Ini kata Maknawi. Jangan besok ada orang mati, kau ketawa. Jadi budak lahir menangis, budak lahir kau menangis. Ini kalam majaz, dipinjam kalam ni. Faham?
untuk faham. Maknanya kalau budak lahir pada zaman ni, kita pun keadaan goncang pada zaman sekarang punya ujian. Apatah lagi 30 tahun akan datang, budak ni zaman ni macam mana keadaan agama pada ketika itu. Itu contoh satu dia. Siapa yang mati pada hari ni, selamatlah dia daripada fitnah dunia. Duduk rumah taman, duduk rumah kampung, zikir semayang subuh, lepas semayang subuh, balik semayang subuh, dah cerah lepas minum teh, balik-balik tengok bini jiran tengah sidai kain baju. Pakai baju kelawau. Baju apa? Kelawau. Sidai baju, nampak ketiak. Balik daripada semayang, dah nampak fitnah. Fitnah ujian. Ujian dah kena dah. Faham? Maknanya tak selamat kita sekarang ni. Baju kelawau kan angkat nampak ketiak. Baju kelawau untuk yang kurus lah, yang gemuk baju keluang. Apa dia? Baju keluang. Dia sidai baju nampak ketiak. Nampak ketiak kelawau, nampak ketiak keluang. Ini sebab kita baru beramal tapi tak terpelihara dari pemandangan dosa. Itu kalau rumah kampung macam ni ada harapan lagi. Kalau rumah taman, maknanya kita celik-celik keluar rumah je maksiat ada di hadapan. Tak ke takut? Memang menakut ke bang? Minta Allah jaga kita daripada fitnah zaman. Wallahu a'lam. Terkasar masa, saya mohon ampun dan maaf. Rasa saya terlajak masa. Mohon ampun dan maaf. Pasal saya memang kerja saya bercakap. Kerja aku memang bercakap. Maknanya kerja kau dengar. Bila kerja kau dengar, yang dengar tu pakai telinga. Maknanya mata lelap tak ada pasal. Pasal telinga terbuka. Faham? Orang kalau tidur, aku tak marah dalam ceramah. Pasal yang mendengar telinga. Jangan kau tidur, kau tekak telinga. Atau aku marah. Okey? Aku la qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa yafzal mustaghfirin wa yanjat ta'bin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا حنان يا منان قوي لنا الإيمان اللهم يا هدى العالمين يا مجيب السائلين هب لنا من رشدا وسدادا يقينا ربنا جمل لنا بالعلم واهدنا دنيا ودينا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم أنزل الرحمة والهداية على هذه القرية اللهم أنزل الرحمة والهداية على هذه القرية اللهم أنزل الرحمة والهداية على هذه القرية وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله بالعالمين تقبل الله منكم